Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka musyrikin wa damir a'da'ak a'da'ad-din wansur ibadikal mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi pada malam yang mulia dan juga malam berkat daripada Allah SWT, jumpa lagi dengan ruangan Wakaf TV. Mana seminggu sekali kita akan jumpa dengan para ustaz, para pengalaman untuk nak mari jumpa dengan kak ayah, kak ibu, adik kakak semua untuk nak mari ataupun mari kecek bincang ataupun main koyak berita beberapa yang berlaku di dalam alam kita. Alhamdulillah, sedang pendengar, sedang penonton, sekali lagi kita duduk di dalam rekan wakaf kita. Yang mana kata rekan kita ni ada seminggu tu kita ada sekali seminggu sekali. Minggu baru ni pun kita kecek bab hamodak di segi hak seksa saudara kita di Palestin. Dan juga alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita ada tajuk yang sangat penting lah, wi adik kakak, ayah ibu, wi amati ataupun wi Fati molek, wi kita bakat sama-sama boleh manfaat pada malam ni insya-Allah, iaitu tajuk kita pada malam ni iaitu kerbongkan tarbiyah kaum Pino Palestin. Cara-cara tarbiyah saudara kita di Palestin, bagaimanakah dia tarbiyah anak-anak mereka, bagaimanakah dia didik generasi werun syabab dia untuk nak menetapkan agama Allah SWT. Alhamdulillah, sedang pendengar, sedang betul pada malam ni ada beberapa ustaz kita lah yang mana banyak pengalaman, Ustaz Romli kita, Ustaz Alawi kita dan juga Ustaz Mekhlih. InsyaAllah kita akan mari dengar gapo yang mana ustaz kita nak royak ataupun gapo yang ustaz kita nak cerita kepada kita pada malam ni. Dan juga pada pusing yang pertama ni kita ta'aruf dululah dengan ustaz-ustaz kita, ustaz mari mana dah dan duk tugas di mana, kita ta'aruf dulu. Sudah pendengar tu. Ya, insya-Allah. Kita kecek oleh ni ustaz wi di relax lah. Takut ustaz Alawi santai bagi makan depan lah. Relax takut dikeriak pun ataupun sedang pendengar, sedang penonton nak tarik pun boleh juga. Kongsi boleh lah. Ya, nak tanya Ustaz Romli kita bab hal kena hamah ataupun kosan boleh juga. Nak boleh tarik 073 491 221. Dan juga sesiapa yang dok ikuti di dalam Facebook Wakaf TV ataupun Ta'awun TV, insya-Allah kita bakat sebar, kita bakat share, like, share untuk sampaikan berita-berita ini kepada saudara-saudara kita yang telah tak tahu lagi. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Romli kita ta'aruf sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada kaum mukminin mukminat bapa semua. Pada malam yang mulia ini kita bersama lagi dari satu ruangan untuk kita ni tak sedia di malam kita ni sia-sia, iaitu kita boleh kita nak tidur, boleh kita nak buka kamu kita ni, nak tutup berita ni, kita buka Facebook live kita ataupun buka radio kita, mari dengar bersama. Ada mana kata masa ni masa terehat belakang dah dah. Ada kerja bila kadang kita tidur baring ke mana pun tak apa dah, makan sekut, makan air tu kita bersama kita dengar. Ini dikatakan salah satu untuk kita ni ujar dikata satu perasaan bersama dengan saudara kita di bumi Palestin. Ada walaupun tajuk kita dikatakan tajuk tarbiyah, semua tu nak ayat kata kita tak tinggal. Nak kenal juga mereka duduk lagu mana, tarbiyah lagu mana, itulah. Sebagai pusing yang pertama ni, saya ucap terima kasih semua kepada bagi siapa yang duk ikut, siapa yang duk cek, siapa yang menyebar poster-poster ni, supaya sampai berita ni kepada orang yang nak dengar banyak lagi. Orang yang nak kecek ni dia tak ramai dah. Orang yang nak dengar banyak. Lalu itulah dijadikan orang yang nampak ni menyebarkan secara luas-luasnya. Jadi orang ni tahu apa berlaku di sana, dan apa yang jadi lepas ni. Kalau kita pakat share belaka, pakat beritahu belaka ni, jadi orang kita ni boleh sedar juga kan. Di sini kalau tengoklah satu contoh dengan apa yang orang duk boycott sekarang ni menyebabkan tengah-tengah perniagaan jadi rusak sekarang ni.
Sebab kita duk share doktor kata ni bakal boykot ni kita tak boleh beli ni, tak boleh sokak ni, siapakah? Banyak orang ni tinggal. Setengah kedai tu kata. Sebab kalau buka orang masuk kena sehari 2 orang rugi. Ya. Orang masuk 2 orang, anak kali 4 orang. Allah. Makna kata dah, kena bayar harga anak kali ni lebih daripada duit anak masalah masuk. Ya. Kata selalulah. Nak kata ini ni kata kekuatan daripada kita share ni lah. Ya. Itulah panggil kita tahniah alhamdulillah saya Ustaz Ramli ya. Masya-Allah ni pada mukadimah baru ni, masya-Allah semangat nak tinggi dah ni. Silakan Ustaz Alawi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, saya Alawi bin Ismail, asal daripada kampung Trose. Ya. Alhamdulillah pada malam ni mari kongsi sekali lah dengan Ustaz Ramli, Ustaz Mukhlih, supaya kita boleh perah fikiran ataupun waktu baik maklumat sikit sebanyak hak kita ada tu untuk tambah lagi maklumat kepada saudara-saudara kita yang pakat duk tunggu, pakat duk nak dengar bagaimana keadaan saudara kita di Palestin, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka kena sabar, kena tahan atas ujian yang Allah SWT uji berat ni. InsyaAllah lah lepas pada ni kita akan dengar bagaimana cara terbiah mereka sehingga mereka boleh sabar sampai tangga kata budak-budak orang tua mati tu pun anak masih duk sebut nama Tuhan lagi, masih duk harap daripada Allah SWT lagi. InsyaAllah sekadar tu dulu. Ya, terima kasih kepada Ustaz Alawi kita. Ya, silakan Ustaz Mukhlih kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, ibu bapa, saudara-saudari, ikhwah-akhwat yang sedang taharu agapo lihat hidup. Seperti Ustaz Ramli tadi, agak kata masa ni adalah masa luar dah lah kira lah. Kalau orang yang ibu bapa, kalau ada duduk jual pagi esok tu duduk pergi sodak pun boleh buka radio dengar lah. Kalau duduk bawah kasli mudah pun boleh duduk ulit tidur dengan suara kita 4 orang tak ada kapat dah. Nak dengar lagi. Alhamdulillah saya hukum Ustaz Mukhlis Mustafa. Dan juga sentiasa rasa kata sudah pendengar pun duk rasa kata ingat ada ruangan di Ta'awun, stesen Ta'awun TV ini lah. Hari Jumaat pertama hari dah, tapi malam ni adalah orang panggil kita dengan secara fiksik. Malam ni kita bersama dengan Pak orang ni. Malam ni kita nak mari kucak gaul orang panggil. Maklumat tu nak tu bagaimana untuk nak faedah. Isi tu ada cerak. Tapi nak melalui Pak orang ni pian nak ibu cuma mana balah mana yang sakut dengan keadaan saudara kita di Palestin, bagaimana malam ni kita boleh ikuti dan juga tahu sama insya-Allah. Semoga dapat manfaat yang paling banyak kepada saudara insya-Allah. Ya, insya-Allah ya. Itulah sedang penonton kita boleh taaruf sedikit. Sebelum kita nak pergi masuk tajuk kita cuba tengok dulu beberapa video yang kita nak buka saudara-saudari boleh tengok kata kada saudara kita, anak-anak cucu kita di sana tu bagaimanakah menanti kesan terbiah daripada sana, bagaimanakah keadaan mereka. Kita cuba tengok dua video ni. Jadi siapa yang kalau dengar radio, kalau ada Facebook anak cucu boleh buka. Boleh buka lagi dan lagi insya-Allah. Supaya kita boleh tengok gambar video kata kesan terbiah saudara kita di sana tu gapo berlaku di sana. Ya, tim kita boleh buka video insya-Allah. Tengok ni, gua wadik ni dia guna masa pergi masa 70 hari tak 70 hari dia boleh guna hafal Quran 2 juz. Bagaimanakah kesan terbiah anak-anak ayah-ayah dia ni, terbiah anak dia supaya mana kata guna masa pergi ni boleh hafal Quran 2 juz, masya-Allah. Kita boleh tengok keadaan. Lepas juga hal ni, yang kedua ni anak-anak kecil kita sedang berdoa. Doa kunut kepada Allah SWT, munajat kepada Allah SWT. Sedang itu juga pada malam yang gelap itu pita api dikerak, air dikerak, tapi mereka ni munajat kepada Allah SWT, munajat kepada Allah SWT juga. Salun al-fajr, maya subuh dan doa kunut juga. Dan ketika itu juga kita akan dengar suara-suara pedih juga. Ni mana kesan terbiah anak-anak kita di sana. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan boleh
tahu dan boleh nampak dan boleh maklumat beberapa perkara daripada ustaz-ustaz kita, bagaimana keserau kita, tarbiyah anak-anak dia, dan bagaimanakah takrif tarbiyah di dalam Islam, dan bagaimanakah kita nak ambil pengalaman ataupun ambil borlian daripada tarbiyah di sini. InsyaAllah pada pusingan yang pertama kita mai kenal dulu takrif tarbiyah oleh Ustaz Romli kita, supaya kita pengalaman lagi dan dalil lagi takrif-takrif kita tarbiyah, supaya kita boleh guna di dalam hidup kita, boleh guna di dalam keluarga kita, dan boleh didik anak-anak kita selepas ini insya-Allah. Jadi Ustaz Seman, Ustaz Romli, malam ni adalah kita insya-Allah bermanfaat. Ya, insya-Allah. Sedang pendengar duk tengok sekarang 2 tempat 2 share lagi. Ya, share lagi. Share lagi untuk sampai kepada 500. Allah 500 insya-Allah share lagi. Insya-Allah. Maka silakan Ustaz Romli kita ta'rif dulu, kenal kata tarbiyah ni gapo, tarbiyah ni. Supaya kita kadang-kadang setengah kita ni tak kenal lagi tarbiyah, dah dengar saja kata tarbiyah, tapi di segi takrif gapo kah yang mana di segi agama kita nak di kalimah tarbiyah ini. Silakan Ustaz Romli kita, fadhil mashkura. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita nak pergi bertakrif saat ni, saya wasa nak sebut sikitlah apa 2 video sanding lah. Ya. 2 video sanding nak royak kata bukanlah sengaja buat dak lah. Allah. Dia tak boleh jadi kata sengaja buat ni mai pergi tempat ngapa Quran, dia bukan kejut kali dak. Ya. Dia mari dengan hasil daripada tarbiyah daripada ibu bapa dia dah. Allah. Lalu tu guna masa ni, kalau kita banyaklah kita tengok video-video orang, budak-budak Palestin ni, dia tahu dah kata dia ni hidup tak panjang. Ya. Kebanyakan lagu tu lah. Setengah satu video orang mana kata kita buat tak boleh nak sampai semua lah video lagu ni kan. Kadang-kadang video ni ya nak sampai tak boleh. Orang tanya dia, kaum besar ni nak kerja gapo? Budak jawab klik kata tak? Aku tak tahu aku nak mati bila. Ya. Bukit, kalau cakap data kita ni tak tahu mati bila, tapi ni orang yang ni tahu kata dek pergi semua, dek berdeh semua. Nak kata tak? Aku tak nak besar. Tak nak. Aku nak besar ke tak mana kata tak? Tak kata ya. Lalu terbagi yang ni guna masa ada ni we adik manfaat sekali. Allah, masya-Allah. Tarbiyah ibu bapa dia ni hajar, ngapa Quran, ngapa hadis. Ya guna hak tu lah. Ya. Walaupun saya dak berdeh. Saya dak berdeh hak ya ni kalau banding hak kita saya ngeruh lah. Allah. Nak kita ngeruh. Hak ya ni saya dak berdeh dengan apa Quran. Maka kita dengar gerak-gerak lah dah tu. Ni atas beza di antara tarbiyah dia dengan tarbiyah kita lah. Lalu itulah kita dengar kalimah tarbiyah ni lama dah. Ya. Budak ni tak sapa tarbiyah. Ni kecek ni. Dia mau tarbiyah mana demo ni? Tu. Kalimah tarbiyah ni kalimah Arab. Tapi dengan sebab kalimah ni kita dengar semua, tak kecek semua, jadi melayukan kalimah Arab. Ya. Mana tu kalimah ni faham? Tarbiyah. Kadang-kadang dalam masa faham ni tak faham ada juga. Ya. Gapo tarbiyah bagi kita tanya dah. Sebut tarbiyah kita kena tarbiyah sikit tu. Gapo tarbiyah tak faham pula. Jadi kecek. Lalu itulah kita pada malam ni kita mau tengok sikit dah sebagai takrif dia. Ataupun kamiyam nak faham kalimah makna tarbiyah supaya kita kecek ni betul dengan maksud kita nak. Ya. Kadang-kadang kecek satu kalimah ni kita nak lain tapi sebut kalimah lain. Orang dengar apa hanguk gi. Hanguk gi lagu tu. Tarbiyah tarbiyah ni iaitu al-islah wa tahzib. Al-islah makna baiki. Ya. Tahzib makna menyucikan. Kalau banding kalau besi ni besi karat. Ya. Si kakak ni tergodeh tak? Godeh. Biar lucut dengan ada besi, hok molek saja. Al-islah beki. Gapo punah, beki molek. Kita tak pernah dengar beki wiko tak molek tak ada. Sebut kata beki, dia dah molek. Jadi boleh cakap dah. Tengok sika ni punah sini, rusak sini, beki sikit tak ada maksud orang kata beki sikit ni, kau punah lagi. Ada mana tahu wiko molek sikit. Tarbiyah nak islahkan, nak bekikan satu orang ke arah lebih comel lagi. Kerana kita semua ni tidak ada siapa dari kalangan semua manusia lain Nabi ni tak ada kata aku ni baik sekali, tak ada. Siapa boleh ayat atik? Tak ada siapa bau. Kita tak pernah dengar satu orang kata aku ni orang yang jurus sekali, orang baik sekali. Tak ada. Tak ada dah. Lalu tu yang ayat kata tarbiyah satu orang ni daripada benda yang duk ke arah lebih comel lagi. Kalau comel dah, kau comel lagi. Ya. Walau lagu mana kita tak akan sapa suhok comel. Tu. Tapi kita ni usaha nak usapa. Nabi kita biasa banding semua email kita nak
Imam semua umat Nabi ni kalau pergi banding dengan Abu Bakar, tak sama dah. Allah. Banding Abu Bakar baru tak banding dengan Nabi. Ya. Yang banding Abu Bakar. So, nak kata tak? Kita buat sekadar mana pun tak sapa dengan marhalah as-sahabah. Ya. Banyak lagi lah kita nak sapa tu, tapi kita usaha lagi. Lalu tu kelimah saya tasaddidu wa qaribu. Harap dekatlah. Lalu satu kelimah dia kata tak? Kalau mu tak kuasa tewah wede dengan hak kamu dah mak dah. We nampak bayar pun tak apa dah. Tu. Nak yang tu jaga jauh sangat. Kadang-kadang kita ni kelakuan kita, akhlak kita, tarbiyah kita tengok dengan jauh lajak ni. Tengok satu orang ni hidup dia ni ukur dengan pandangan Islam ni gano jauh sangatnya. Tengok segini pun tak nampak, segini pun tak nampak. Mana kata pita belakang kereta tak apa lasang lah. Ya. Nak lagu mana lagu ni? Pita pun tak nampak ni. Tu. Tak ada panjang lagi. Dua kelimah mula-mula ni sebut mana tu cara umat nak beki. Beki menyucikan. Ya. Nak beki satu orang, nak menyucikan satu orang, nak kecek dalil lagi dia kata tak. Kena guna tenaga yang kuat. Ni curak dah. Tarbiyah bukanlah semaya. Bukti. Lalu tu orang nak tarbiyah anak, orang nak asuh anak sungguh, nak asuh anak murid dia tak. Dia tak ayat sekali. Nabi tak kecek sekali ke? Dia kecek berkali-kali. Kita sepatutnya juga hari ni. Jangan niat nak tarbiyah anak kita kecek sekali. Dia tak boleh jadi. Ya. Kita sendiri sepatutnya juga. Kadang-kadang dah kita dengar tu orang ni ngajar dah, kita tak terima mana. Seorang kecek tajuk tu lah kita dengar. Lalu tu mana tak? Satu kali dia mau ambil perkataan kita ni guna. Di situ lah timbul manfaat pada tubuh dia. Bagi kecek timbul dah masa kecek. Lalu tu lah sini lah kalau tengok kata bagi orang kecek, bagi orang ngajar, dia tak kena letak pau sampai ke sekata-kata. Semua orang dengar ni kena terima berlaku apa hak dia nak goyak, apa hak dia nak kecek. Tak kena letak sekata-kata dah. Ya. Seorang terima tu utang besar dah. Kita ngajar dah. 100 orang dengar. Kalau malam ni tau, dalam lahir 200 miliar orang dah. Ya. 300 naik dah. 300 orang. Dari 300 orang ni, kalau seorang boleh menafak hak terkecek, hak ngajar ni, jadi tukar tubuh jadi ke arah kebaik dah. Untung besar dah. Lalu tu lah, bagi orang Islam semua ni, dan mi'yar mata tanah orang Islam ni, dia tak ada goyak kata, muhajar orang, boleh apa orang? Ya. Tak. Iaitu mau tanya kata, muhajar lagi. Menggoyak lagi. Lalu tu lah kita ni kena usaha. Kalau tengok nama panjang pasal saya ni. Kalau kecek ni galik ni ada. Ya itulah kalau tengok tak. Dalam keluarga Nabi dahulu sepatu juga. Kadang-kadang tarbiyah tak jaya. Ya. Bagi orang tarbiyah tubuh dia jaya dah, iaitu tubuh dia menyapakan benar-benar. Di segi orang terima tu setengah tak terima, setengah terima. Tengok keluarga Nabi Nuh, Nabi Lut. Ini keluarga dia, keluarga Nabi. Di sini nama kita silap bukan nak tuduh Nabi, Tuhan sebut diri. Nabi Nuh AS dakwah anak dia. Akhir sekali jadi lagu mana? Kita ngaji belakang dalam tafsir Quran. Debat dengan anak dia tak? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naiklah perahu sama dengan aku. Tapi anak dia tak percaya masa tu. Dia kata ayah dia akak kurang. Tak kurang lagu mana buat perahu tak bukit. Perahu dia buat tak bukit pula. Perahu kena buat dalam air, tepi sungai, tepi laut, buat tak bukit. Ya. Sebab Nabi dia tahu wahyu mari kata nak besar. Anak saya tak malu nak ikut dia. Ya. Lalu dia tak qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak lari naik bukit supaya selamat aku daripada air. Ya. Lawa kecek Nabi. Ayah dia sendiri ni. Tu. Ayah kata gana. Ayah kata pada hari ni tidak ada tempat mana-mana nak selamat daripada air ni. Ayah banyak kecek. Tapi anak dia kerah dia ni jangkil lagu tu juga. Ya. Wahala bainahumul mawju fakana minal mughraqin. Dia tu duk debat kecek gemari dak. Air kau naik gelap mati kat dia tu. Mati dalam keadaan kufur. Ya. Lalu tu lah nak kata Tuhan tak tanya kita sebagai orang tarbiyah kalau satu orang, ikutlah kita sebagai tok guru kepada anak, sebagai bapa kepada anak. Tuhan tak tanya kata
Apa anak mu tak mana tak jaya hak mu dah hajar dulu. Apa mu tak jus sebab mu hajar dulu. Saya tak tanya lagi ni. Yang kita tanya tu mu hajar dak? Mu tarbiyah dak? Mu asuh dak? Anak kita tak semaya, kita koyak dak? Kita kata koyak sekali dulu. Tak juga. Ya. Tak juga koyak sekali. Ni lah nyata soalan yang kita nak kena tanya iaitu benar hak kita buat ke tak buat. Dari segi natijah jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab natijah ni kata hidayat. Hidayat tu tak tahu semua dak. Setengah orang tu hawi, setengah tu tak wi. Nabi sendiri nak dakwah apa? Tok dia Abdul Muttalib sepatu juga. Ya. Dia kata ni Nabi kita sendiri dah ni. Kalau dia tahu hidayat, mati dalam keadaan kafir. Nantilah dikatakan tarbiyah ni penting. Dia kata di sini, kena bakal tenaga yang banyak dan mustamirratun. Makna apa mustamirah? Kena seumur. Bukan buat sekali tu. Tak sih dah malah dah. Ya. Kita dah last ni. Ya. Aku tak nak kecek dah weh. Dah. Ngepek kan nak banyak kali dah. 100 kali tak cukup 1 kali. Allah. Kita bahas 1 kali banyak, 1 kali sikit lah. Ya. Nabi ni tak. Dia Mekah kecek dulu ya. Semua Tuhan lah kamu selamat. Semua Tuhan lah. Esok kecek pula. Tak cukup. Li riayati tifli wa islahi ahwalihi wa adami ihmalihi. Supaya nak jaga budak-budak dan nak baiki keadaan dia supaya kita ni tak tinggal keadaan dia, tinggal hidup kok nak pergi jalan mana mau tak apa nak makan gapo nak mai tu mai lepas belaka. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Ya. Mana kata ibu bapa sekadar kata pergi cari rezeki, klik perak nak makan, lepas tu pergi lagi di mana? Peti klik di rumah. No ayat kata siapa tahun ni bukan dikatakan tarbiyah dak. Ya. Bahkan orang tua semua ni dikatakan wajib bagi dia kena cara anak. Sebab dia kena soal je tak? Ya, betul. Nabi kata kita semua ni kena soal bagi siapa yang duk lewat jaga air kita. Dah. Apabila kita tak buat, kita kena soal nak jawab lagu mana dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya mesti dulu dah. Kalau kecek kepanjang dia tarikh ni. Tarikh panjang dah. Itulah sekadar dulu dah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ramli kita mana tahu tarikh tarbiyah ni mana tahu kita nak didik, nak bersihkan satu perkara lebih baik, lebih asan. Dan juga bagi orang suku kebaikan oleh mana tahu image kita ya bahasa sebut itu orang dakwah ni nyari mudah ngaju. Ya dah. Mana tahu royak sekali, 2 kali, 3 kali. Kita lagi apa buat lagi. Apa kan royak. Pentingnya tu hendak tengok kata kita buat dak. Betul. Penting juga kita nyari gadah ngaju. Dakwah. Terima kasih kepada Ustaz Ramli kita dari segi takrif. Dan kita pergi pula kepada Ustaz Mukhlis kita dari segi takrif berkenaan Islam ni nak ke mana tarbiyah sebab kalau kita tengok agama asing dia ada juga didik mata kat cloud. Didik dia ada juga pasangan dia tapi didik Islam ni nak ke arah mana? Tarbiyah. Silakan Ustaz Mukhlis kita fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sekali lagi ucap selamat malam kepada sedang penonton ibu bapa, khususnya kepada ibu bapa pada malam ni dan juga kepada ayyuhas syabab, syababul ummah, pemuda-pemudi hari ni di mana tempat kalau dengar suara ni pakak kita dengar sama katanya apa yang duk berlaku di Gaza ataupun saudara kita di Palestin tu mereka dapat didik ke mana? Ya. Didik ke mana? Kalulah kita rasa katanya tempat kita duk sibuk, duk ramai dengan benda lain hari ni, saudara kita pemuda-pemudi kita mereka duk sibuk dengan nak lawan dengan setru yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut katanya la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Jadi apabila kita tanya tadi Ustaz Ramli kecek tu sebenarnya seolah kata asah lah. Kalau besi yang naik karak itu tu kita mari asas semula wi tajia wi sina semula. Ya. Tu tarbiyah kalau nak banding mudah-mudah kan. Kalau lah anak kita nak banding dengan anak kita duk main cemar belopong di bawah ni, duk main hitam belenggu, main aica, main gapo tu kita ambil dia mari mani pakai dia dengan cantik yang baik, berbedak berapa dia tu comel. Ya. Tu di segi nak menyucikan, tapi hakikat sebenar Ustaz Osman, Ustaz Alawi dan juga Ustaz Ramli dan juga Maulana Alawi
tarbiyah Islam ni yang beza dengan tarbiyah yang lain daripada Islam. Ya. Hari ni kalau kita duk mengikuti orang kafir, rauti tam kun kafir, hari ni orang kafir. Dia orang kafir hari ni kalau masuk dalam maktabah, dalam hang semut ataupun kedai jual buku, dia akan ada satu muat pathanatun ing orang panggil. Pathanatun ing. Tapi kalau kita tengok di situ tu, surat ayat buku-buku ya tu sakut kadang-kadang satu segi saja, iaitu di segi fikiran kebijaksanaan saja. Naknya cidik. Ya. Naknya nak bina diri tu bagaimana dia jadi salah satu orang yang zakiyun, yang cidik lah. Ya. Nak IQ saja. Nak IQ saja. Tapi hakikat sebenar Islam kita ni adalah agama yang dipanggilkan katanya syumuliyah, khabklum. Kita tak berat kepada IQ otak sahaja, tetapi kalaulah kita tengok tujuannya tarbiyah, cara asah Islam ni dia akan tuju kepada pak tujuan asasi. Contohnya kalaulah kita jadi orang Islam ni ajar kita, didik kita, tarbiyah diri kita. Kalau bahasa Quran panggil kata tazkiyah, menyucikan, tazkiyatun nafsi, menyucikan diri tu. Orang yang tujuan dia ni kepada pak perkara lah. Satunya nak bina syakhsiyah pribadi Muslim tu bala mana jadi seorang Muslim yang taqiyun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni berhajat kepada jiwa, dalam ruh dan juga iman. Orang panggil tu dalam hati lah. Ya. Dalam hati. Dia yang sakut hubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tak apa tengok. Dan juga benda ni lah yang tidak ada dalam tarbiyah yang lain selain daripada tarbiyah Islam. Jadi mereka tak fikir li katanya nak mana-mana wujuh. Hak benda ni taqiyun wa dia rejuh. Tapi mereka hari ni dunia ni duk fikir katanya duk rong tham yang lainให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนที่เก่งโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นคนดีไหมอย่างไร habis tu tujuannya mula-mula sekali kepada kon king. Habis tu tak pelik. Habis kata tak pelik apabila king ni ngajilah. Kalau tengok kita orang asing, orang bukan orang Islam ni, hari ni kalau kita tengok nakama, dia datang ngaji dalam negeri. Ya. Negeri Syia, negeri Syia sendiri tu. Kita tengok anak Rata Menteri mana-mana. Ya hatta nu pergi kepada Howard lah, Cambridge lah. Hatta pergi nu ngaji jauh-jauh tu. Dan juga nak kama diri hari ni orang jadi kepada pak dia. Kita tengok nak kama mana-mana hari ni. Yang kita doya kata nak kama ni, kama cemas-cemas sebab apa? Sebab dididikkan mereka untuk jadi orang juru, tetapi kadang-kadang tak jadi orang bijak, tapi kadang-kadang tak jadi orang juru. Habis tu apabila Keng ni syarat A, dia mudah nak tukar jadi syarat O tu. Kong tipu. Buat apa tipu? Buat apa tipu? Sebab tak jujur. Ya. Buat apa tak jujur? Sebab tidak dididik untuk jadi orang jujur. Dididiknya untuk nak jadi orang yang cidik saja. Habis saya biasa berkhutbah, banyak kali katanya, ibu bapa kita Islam, hadaf ataupun tujuan yang paling utama sekali kita nak didik anak kita jadi orang jujur dulu. Yang hidup fikir kata nak jadi anak yang cidik, yang pandang ngaji saja. Ni mak pak kita hari ni duk pilih ni. Anak nasuk anuban ni nak hantar kalau mana ya kata. Allah. Saya tengok kriak lagi dah. Pelik ngaji dah. Hatta fisik pula. Anak tak ada mana asam. Yang mana teruknya Ustaz Ramli yang kita paling duka cerita hari ni. Kalau Islam ni banyak ni kita maaf lah kalau kita sebut dan juga kita tepuh dengan dia benar-benar. Fikir. Yang paling kita pentingnya dalam kepala kitanya nak didik anak kita biar dia orang yang bijak, acariak, calak, king. Siapa kita ni jom nak hantar anak kita pergi kepada sekolah yang orang ngajar, orang yang jadi guru itu tu tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa hajar apa anak kita? Hajar kanisa widyasa okey. Tapi salahnya pada tu hajar semati. hajar decok dan juga sebagainya. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama sekali, tujuannya nak bina pribadi Muslim bala mana jadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Ya. Maksud bertakwa hubungnya anak kita dengan Allah Taala kukuh. Ya. Dengan sebab itulah kalau kita boleh didik sampai ke sini, anak kita hidup mana tu tak akan glowing orang panggil.
Hidup bakok kalau kita didik dia ada bertakwa, hubungnya dengan Allah Taala semua maya tak tinggal ni, hidup bakok pun dia tak tinggal semaya. Ya. Tapi kalaulah kita duduk di sini pun di negeri Taning ni, tapi tidak didik anak kita untuk hubungan yang sangat gagah dengan Allah Ta'ala ini walaupun duduk di negeri Taning, kalau tak semaya pun tak semaya begitulah. Allah. Ini yang pertama sekali. Yang keduanya, Islam walaupun tujuan tarbiyah didik untuk nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, tapi tak tinggal dunia juga. Ya, betul. Nak bina pribadi Muslim balah mana, jadi seorang Muslim yang zakiyun, yang cidik, bukan orang yang bodoh. Ni teruk sikit lah kata lah. Allah. Babang Mukhlis kita baca ini. Apa nak mana-mana lah. Yang makan ubat di kota. Allah, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala katanya, وَبَتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Cidik di sini buat apa? Di segi kita nak kita tanah imadah ni, yang katanya sebenarnya Islam tak nak sajanya kena jadi supaya Ustaz Ramli belakang, kena ngaji agama belakang. Tak. Ya. Kita nak dan juga masyarakat kita berhajat kepada bomo. Ya, betul. Orang yang jadi bomo yang hari ni masyarakat apabila ni yang kata piyah ngaji bijak sekali. Ngaji bomo. Nak boleh sok masuk tu payah tarana. Tapi kita berhajat kepada bomo yang rabbani, yang takwa kepada Allah Taala. Ya. Kepala otak tu cidik tapi jiwa dia tu sangat berteguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak juga hari ni kita kena bina bomo, kita nak bila balah mana, nak bina bomo balah mana jadi bomo tabibun muslim yang bertakwa kepada Allah Taala. Kalaulah kena ngaji IT sendiri pun hari ni. Yang kita boleh tengok yang hari ni nya contoh yang noyak katanya dididik nak widah dengan dunia, hamah ni lah. Ya. Saudara kita di Palestin ni, Iron Dome ni, awuk dan juga di segi hack komun internet IT teknologi ni. Cuba Khoya katanya dulu 75 tahun dulu Hamas saudara kita di Palestin lawan dengan gapo? Lawan dengan tokok batu kecil. Allah. Lawan dengan tokok batu ketik. Kata ke bam hari ni tak ada gapo, pegang batu kara. Ya. Tapi hari ni kita telah menyaksi video satu bit mari videoที่ออกมานี่ นั่นคือการพัฒนาตนเองในด้านของสติปัญญาทำยังไงให้เท่าทันโลกวิทยา Ya. Kalaulah tahan Israel banyak ada apa dah? Tak apa. Sila lagi. Ada lagi. Kalaulah tahan Israel di orang Turcat adab katanya adalah tahan yang paling gagah adabของโลกเนี่ย Ya. Tapi Hamas yang mikir katanya, ya tahu katanya Israel ni gagah tarana kan catokon ni. Catokon baik tawakal dengan Allah Taala saja tak boleh. Boleh hidup saja. Ada takwa saja tak boleh. Kena cari kebijaksanaan nak lawan balas mana. Kalaulah Israel ada Iron Dome, kita nak jadi balas mana? Tu dia. Kalaulah kita nampak kata lawan di atas bonbok, nampak katanya tak orang, kena lawan di bawah umum, balas mana? Ya. Itu dia. Ini yang kedua, binalah you jadi zakiyun, cidik tu balas mana? Cidik kita nak juga. Tapi cidik itu mesti bersama dengan ataupun turut belakang takwa kepada Allah Taala. Ya. Yang ketiganya, iaitu tarbiyah Islam ni demi untuk nak bina pribadi seorang Muslim jadi orang yang gagah, qawiyun, taqiyun, zakiyun, qawiyun, gagah. Gagah. Habis tu Ustaz Ramli biasa cerita, kalau Palestin ni Ustaz Ramli kena cerita ya ulit lidah. Lidah ulit kali ya ulit lidah Palestin tu dah. Orang Hamas tak Usman. Ya. Kaki kudung. Allah, masya-Allah. Kaki kudung tapi apa yogi satunya hati gagah. Yang dua tu badai je gagah, dia latih. Ya. Dia latih back kalau lah kudung kaki, dia latih back kudung kaki tu. Kadang-kadang dengan sebab kudung kaki itu tapi sebab dia latih, dia phone ni. We jasad di tubuh badan dia gagah semua, kadang-kadang dia lebih sehat daripada kita yang ada cukup 4 kaki lagi. Allah. 4 kaki 2 kaki kan. 2 kaki adalah. Tu dia. Kita tengok saya Duk Fatih tengok Abu Ubaidah. Ustaz Ramli kenal lah. Kalau Ubaidah tanya Ustaz Ramli. Ya. Abu Ubaidah dia kecek video tangan dia tunjuk ni. Saya tengok tangan dia kan, no tangan dia besar lalu. No yang kata dia
hebatlah. Ya. Qawiyun fi jasadihi. Gagah juga tubuh dia. Allah Akbar. Kalau dia baca ni pun Musa dah. Fa bakazahu Musa faqada alai. Faqada alai. Baca setibah. Allahu Akbar. Qawiyun. Habis tu tak say lah kita. Kena bina. Habis tu demo orang Palestin dia pesan kepada kita al-isti'dad lil ma'rakati al-qadimah. Ya. Perang masa depan ni hai umat Islam kena bina juga kesihatan badan. Di segi hati, di segi otak dan juga di segi apa dia? Di segi tadi apa? Di segi badani itu tu. Ni tiga perkara. Yang tujuan asal Islam marinya nak bina peribadi seorang muslim cukup tiga perkara ni. Kalau hilang mana-mana so tak agak juga. Hari ni kalau kita nak tengok kata tentera mana yang agak kata cukup tiga perkara ni, tengok kepada tahan Hamas. Allah. Tengok kepada tahan Hamas. Hati mula-mula sekali Ibnu Taimiyah yang katanya hati yang benar dan juga doa yang soleh adalah askar Tuhan yang tak bersalah. Ketahan kalau Allah Ta'ala ti mai mi wan pai pek. Ini kampus Ibnu Taimiyah saya buh dalam Facebook. Pak napuk saya sudah. Allah, kita ini adalah jundullah. Tu tahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesimpulannya hari ini untuk kita tahu Rian katanya Hamas hari ini kita yang katanya duk perang duk bawah umum tu. Ya korek sepuluh ciri korek dah. Mana kata kena gagah lah. Lepas kita ni cuba pergi korek tanah lewah kita tu. Ubah dulu. Tak nak korek gali nak tanah bunga tu. Perlu dah. Dari dengan cok dah tu Ustaz Ramli. Ubah dah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala lah tolong kita insya-Allah. Dan juga tolong kepada saudara kita. Itu hala 3 perkara. Habis tu kita juga sendiri kena ambil contohnya, kita nak didik anak kita balah mana jadi yang taqiyun bertakwa kepada Allah Ta'ala Yang keduanya zakiyun cidik. Dan juga yang ketiganya iaitu qawiyun gagah. 3 perkara ni kena ada. Kalau hilang mana anak kita kena hantar. Ni hantar ngaji judo tapi qiraati tak ajar, tak tagi. Boleh tak? Boleh. Nak balas mana ngaji bisik tutor Ustaz Ramli dah. Hantar. Qiraati hantar. Ngaji judo taekwondo hantar juga. Kekuatan kita itulah sebagai mukadimah yang sangat panas. Minta maaf kepada Ustaz Liga dan juga sedang pendengar insya-Allah. Mana tahannya kita nak tak imam tarawih hocok bomo. Ada. Saya sangat berkenan kepada orang yang ngaji bomo tapi hafal Quran hadis naik mimbar khutbah tu baik Quran. Allah. Kita kena buat. Generasi kena buat. InsyaAllah terima kasih kepada Ustaz Mukhlis kita mana sedang pendengar sedang penutur 3 perkara yang mana Ustaz kita kirim. Taqiyun, zakiyun wa qawiyun. Kena ada di sisi anak-anak kita dan kita juga sebagai ayah ibu kena ragah juga. Kadang-kadang ayah ibu pun tahu juga kena ada juga. Kita sendiri pun orang nak backi anak-anak kita pun kena ada di contoh kurwah juga. Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Mukhlis kita dan kita sapa lagi kepada Ustaz Alawi kita gapo dia nak disilakan Mas Syukura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Kita dengar daripada Ustaz Mukhlis, Ustaz Ramli ni panah dah, semangat naik. Maka alhamdulillah. Belum saya nak masuk cerita saya ni, nak ucap ahlan wa sahlan kepada saudara saya dan juga saudara kita semua daripada Ghazah. Sedang duk tengok juga. Nama Abu Ratib. Ahlan bika ya Abu Ratib. Saudara kita Abu Ratib daripada Ghazah di Ma'bad Rafah ataupun penggengan Mesir tu sedang duk tengok juga dalam live ni. Alhamdulillah. Ya komen ni. Saya baru ni dia kata tak ada dah ya. Sebab lepas pada berlaku bang tu putus hubungnya. Dia tanya khabar apa tak jawab. Maka nampak mari jawab ni dalam ni. Dia tengok live juga alhamdulillah. Abu Ratib min Ghazah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanu ma'akum insya-Allah. Wallahu ma'akum insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah dengar sakut paut dengan takrif. Kita tahu dah arah-arah gapokah tarbiyah. Tarbiyah iaitu supaya dengan asuh lah. Kita asuh anak kita tapi beza asuh Islam dengan asuh biasa ataupun tarbiyah Islam dengan tarbiyah biasa tu iaitu tarbiyah Islam ambil Quran dan juga ambil hadis mai letak dapat. Kita nak hajar anak kita satu-satu perkara bukan kita hajar dengan perasaan kita dak. Kita nak hajar anak kita suruh buat baik, nak buat baik kepada dia. Buat baik kerana gapo? Tapi kita sebagai orang Islam ni
Kita boleh royak kepada anak kita. Kita hajar dia, kita tarbiyah dia. Apabila kita buat baik seperti semaya ataupun kita buat baik pada ibu bapa, kerana apa? Kerana Allah Taala. Kerana apa? Kerana kita nak boleh syurga. Sebab tu janji dalam Quran kata, orang buat baik kepada ibu bapa, orang semaya, orang keluar zakat, orang buat baik, semua buat baik dengan ikhlas hati kepada Allah ni akan boleh masuk syurga. Mana kata tarbiyah orang Islam ni beza dengan tarbiyah biasa. Kita dengar saat ni Ustaz Mukhlis royak orang hatta pergi siapa kok Europe kok mana pergi ngaji, dia dapat tarbiyah juga. Ya. Boleh juga tarbiyah orang duk asuh hajar siapa pandai siapa cidik, tapi tarbiyah dia sekadar tarbiyah dunia. We boleh pandai, we juruh juga, tapi juruh di sisi mata manusia. Adapun orang Islam ni juruh di depan manusia dan juga juruh di belakang. Walaupun orang tak ada nampak kita, fa innahu yaraka. Dalam hadis Nabi kata, kalau sekiranya manusia semua tak ada nampak kita duk buat gapo, tetapi hakikat sebenar tu Tuhan duk tengok semua kita. Ya. Hak tu tarbiyah Islam. Maka gapokah pentingnya tarbiyah Islam ni? Ya. Pertama kali nak buat kita tu seni ataupun bahagia dalam hidup dunia dan akhirat. Orang dapat tarbiyah Islam, duk atas dunia punya seni dan akhirat sama telah akan boleh syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contoh saudara kita di Palestin. Contoh saudara kita Palestin, kalau kita tengok keadaan dia tu susah cekak. Ya. Kita bunyi bang sute tu kejut cekak. Tahu nak nak duk ke mana dah lah. Astagfirullah. Kejut ngagetar ngagapo, tapi dia ni tak tahu apa pula teh sehari. Allah Akbar. Bukan kata pekak orang tua, pekak budak duk kena lagu tu juga. Tetapi didapati apabila kita tengok dalam klip-klip hak duk sebar dalam Facebook ataupun TikTok tu, budak-budak duk boleh sebut lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Duk sebut nama Tuhan, duk gantung dengan Tuhan lagi. Tu nak raya kata siapa tarbiyahnya? Tarbiyah Islam. Ya. Tarbiyah Quran. Maka kalau kalau kita tengok dalam Quran ni, banyaklah Tuhan hajar ataupun asuh kita, tarbiyah kita melalui seperti dalam surah Luqman. Hajar kita mula-mula sekali, tarbiyah tu ada radab ya juga. Mula-mula kita kena ambil penting hagapo dulu kita nak ajar anak kita. Bukan kata dia hajar penuh hak tak ada penting mana, lepas tu kita laklai hak penting ada juga lagu tu. Lalu tu Tuhan akik contoh satu surah dalam surah Luqman tu sakut baut dengan Luqman cara tarbiyah anak dia. Mula-mula hajar jangan syirik pada Tuhan. Suruh sembah Tuhan satu saja, tak boleh nak syirik kepada Tuhan. Yang kedua, buat baik pada ibu bapa. Yang ketiga, apabila walaupun ibu bapa hak penting sekali rong pada Tuhan tu, tapi kalau dia suruh kita, ni hak Luqman hajar anak dia juga. Kalau ibu bapa tidak beriman, suruh kita buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh juga kita nak turut. Tu nak iaitu tarbiyah Islam tu ya ada kanton dia, ada cupcake dia. Lalu tu orang dapat tarbiyah Islam ni, dia akan jadi seorang yang sempurna. Ada dalam satu takrif tarbiyah kata, kapunkan tarbiyah ni makna kata kita bina orang satu orang. Sebab daripada beranak seseorang manusia ni, bukan kata dia pandai lalu dak. Budak beranak tu baik pada perut mak dia ni, supaya kain putih, cuci tak ada gapo, ikut orang nak main tek gapo. Nak boh cat putih, cat hitam, cat merah, dia akan jadi cat hak orang duk boh tu. Lalu tu dalam satu hadis Nabi SAW kata, fa abawahu yuwahidan wa yunassiran. Ya. Ibu bapa dia lah nak heret dia ataupun nak tarbiyah dia jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, duk tah ibu bapa, duk tah orang asuh dia. Ya. Lalu tu dalam tarbiyah Islam ni, heret manusia, tarbiyah manusia, hak mula-mula sekali we kenal Tuhan. Apabila kenal Tuhan tu, marilah kesusahan, marilah ujian mana, dia tak lucu. Dia tak lucu lah. Tak lucu daripada pada Islam. Seperti anak-anak Palestin jugalah. Kita tengok tu,
walaupun susah tara mana, boleh sebut lagi nama Tuhan dan boleh sabar dan duk tafaul ataupun husnuzon dengan Tuhan semua. Ya. Kita tengok satu klip tu rasa ngalir air mata dah. Ibu bapa mati habis, budak umur 9 tahun. Tapi apabila orang tanya tu, royak kata ibu bapa tu telah mati syahid. Dia mendahului pergi syurga dulu, kita akan turut. Jadi kecek tubik boleh lagu tu. Tubik boleh oleh kerana siapa tarbiyah ni. Ya. Lalu tu salah satu rancangan yang kita buat pada malam ni supaya nak wifak kita klik top tuan diri kita semula. Dah klik top tuan diri kita semula, keluarga kita masing-masing. Setakat ni kita tarbiyah tara mana dah anak kita. Ya. Walaupun tak siapa tara dengan ahli Ghazah tarbiyah anak mereka, tapi kita kena usaha juga. Ya. Usaha heret anak kita, usaha hajar anak kita. Walaupun lepas dah masa tarbiyah pun kita kena suruh juga. Mau Ustaz Ramli royak. Bukan sekali, 2 kali dah. Siapa 100 kali pun kalau tak turut kita kena royak. Royak situ supaya lepas kita lucut kita daripada tanggungjawab Allah SWT akan tanya kita. Sekadar tu dulu, insyaAllah nanti ruangan yang kedua. Ya, terima kasih kepada Ustaz Alawi kita. Itulah sedang pendengar, sedang penonton. Mana kata sekarang ni kita nak duduk dengar heboh semangat saja tak boleh. Kita kena ada tarbiyah, nak didik anak-anak kita. Bagaimana kalau kita nak tambah lagi kekuatan dari segi anak-anak kita, dari segi takwa dia, zaki dia, kecerdikan dia dan kekuatan tubuh badan dia, kita kena tambah lagi. Nak tambah semangat saja tak boleh. Maka pada hari ini sedang pendengar, sedang penonton, ayah ibu, mari kita sama-sama fikir. Saya 4 orang ni apabila dengar ni rasanya terkesir tubuh kita. Mantap, jauh lagi lah dengan saudara kita. Kadang-kadang kita ni tak tahu kata kalau kita diri sendiri duduk di sana gati saudara kita nak duduk lagu mana? Lagi. Allah wala ta'ala billah. Minta semua Allah Taala tolong kita, beri hidayah kepada kita, tambah lagi iman kita, kuat lagi iman kita dan piping tunjuk kepada kita semua insya-Allah. Sedang pendengar. Sebelum tu Ustaz Usman. Ya. Jadi kita janji tadi saya katanya tolong share, tolong kod like sampai 500. Allahu akbar. Sekarang ni dah nampak naik tinggi sekali 490 lebih. Ya. Sikit lagi. Nah, jadi jangan buat bos salah dalam katanya. Allah akbar ya. Nah, jangan buat salah. Kalau pia yang ada kelum Facebook berapa kelum atas apa? Ya. Kalau ada page 40 page, share tolong share 40 page. Insya-Allah. Jangan duduk saya. Jangan duduk saya insya-Allah. Kerana ni seperti Ustaz Lawi ada ni, Abu Ratib Rafah ni dia sedang duk ikuti dan juga dia kata bala mana syukran Thailand. Allah. Ni bagus sekali, bagus dah. Nah, bala mana Ustaz Ramli? Asallahu ayati bil fathi aw amri min indi fa yusbihu alama asru fi anfusihim nadim. Masya-Allah, kecep bad dia pun. Ya tak boleh kali bahasa itu. Tu nak kalau orang tiktam dalam Facebook tu ni tim kita buat naik komen Abu Ratib. Niคือคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องที่รับชมภาษาไทยนะก็คือนี่คือคอมเมนต์จากพี่น้องกาซาแท้ๆเลย ณตอนนี้ ซึ่งรับชมเราณตอนนี้มินกาซาอัลอิซซะ Allahu akbar. จากเมืองกาซาที่มีเกียรติที่สูงส่ง jadi ikuti sama dengan kita. Dan juga kita sebenarnya sedikit Salawi cuba cerita mengenai dengan Abu Ratib siapa dia? Siapa dia? Dia. Alhamdulillah. Jadi saudara saya seorang ni kenal dalam 2 tahun dulu. Ya. Kita pergi Mekah, pergi buat umrah pada bulan puasa. Sama dia jumpa dengan dia di program. Jumpa dia di program. Tu duk kecek pergi mari tu, masya-Allah dia ni bukan orang biasa, jadi tok imam. Jadi tok imam di Ghazah. Jadi tok imam di Ghazah, lepas tu ada orang cen mari jadi tok imam tarawih di Malaysia di mana. Rata jugalah dia pergi. Lepas tu pada tahun tu Allah SWT takdir dah. Takdir jadi dia pergi buat umrah, jadi jumpa kenal situ. Masya-Allah orang Ghazah ni orang baik. Kalau biasa Arab lain tu kadang-kadang tak tegar mana kita dah. Tapi hak ni maya tapi dia tegar kecek baik, lepas tu ada hubungnya sama lepas dah tu. Facebook pergi mari doa pergi mari masya-Allah. Sampai sekarang lah ni. Tapi kau berlaku ni saya kejut Ustaz lah. Pada tanya khabar dia tak jawab. baru jawab beberapa hari ni. Alhamdulillah. Ya, itulah sudah pendengar selamat pada pusing yang pertama. Kita jumpa lagi pada pusing itu. Berapa Ustaz Cik dan sekarang? Sekarang ni 495. Lagi insya-Allah. Kita break sekarang. Kita break dengan gapa-gapa dulu sikit. Kau kena begini Ustaz Lawi dia belum dia ni ada video kat share cerita katanya biasa ngaji Madinah ni dengan orang panggil seorang pelajar duk ngaji Madinah tu. Ya.
Dan juga Syekh Syita lah katanya, nampak kata tengok dengan wajah muka dia ni iman dalam nampak kata hebat. Ya. Nampak kata hebat. Dan juga sebab-sebab mereka ni sebab mereka dididiknya, sebab penting sekalinya untuk nak bina jadi rajulun Qur'ani. InsyaAllah. Nak jadi seorang lelaki yang Quran pun boleh jalan. Ya. Kerana hampirnya setiap tahun ni 20,000 hafiz Masya-Allah. dalam Gaza. Dan juga masyru' kongkan dia ini nengban neng hafiz Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Tu yang no ya tu. Kantam nengban neng hafiz Al-Quran. Dan juga ini adalah sababus sumud dan juga sababu an-nusrah. Sebab yang fak dia wakwi rasa katanya walaupun nak berlaku perang berat tara mana, tapi tempat gantung mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dan juga perasaan mereka ada seumur bersama dengan kereta, insya-Allah. Katanya berkata fathun minallahi wa nasrun qarib. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Dekatlah. Mereka percaya seumur. Mana kata kalaulah kita nak tengok hari ni tarbiyah didik ke di segi praktikal orang panggil tatbiki cerpatibat sampai hidup pinang Gaza. Habis itu ta'allamu as-sunan wa tauhid min ahli Gaza. Jahib as-sunan. Habis itu kalau orang mari duk kata buruk-buruk kepada ahli Gaza, katanya suruh berjihad dengan sunan dengan apa ni, mereka telah berjihad dengan sunan dan juga tauhid dah. Ya, alhamdulillah. Jangan duk kira katanya kita ni lebih baik daripada mereka. Jangan. Alhamdulillah 502 sekarang lah ni Ustaz Cik. 215. Allahu Akbar. Awak takut apa 1000 tak kata sakit jari pun Cik. Matanya belah ni. Matanya belah. Ya, silakan Ustaz Cik. Ya, saya rasanya tak kena break dah rasanya. Kena hubung. Kita hubung dulu. Nampak ni minggu depan ni kena ada pula EP Ustaz kita ni. Maka silakan Ustaz Romli, kita ada apa lagi nak goyak cerita halu Pak? Hubung halu dah insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Yang mana saat ni kita bersama dengan saudara kita di bumi Palestin. Masa kata orang yang mengikut tu jauh. Ya. Siapa yang ada di kawasan Gaza, ada bang nepuh, seorang berduduk demi seorang tak? Ikut sama kita juga. Tak bahaya bahasa sia tiktang lagi. Ya, tengok ni. Kain kita ni. Tak bahaya cakap nasi sia terkecek dah. Kita sia tapi tengok kain apa ni. Ya tak mari lecek saya. Kita ya tak lecek. Aku lakum ya Aba Ratib ahlan bika ya Aba Ratib Allahu ma'akum wa nahnu ma'akum. Kita ni bersama dengan dia belakang dah. Bersama dengan ahli Gaza, bersama dengan saudara kita di bumi Palestin. Yang mana kita ni di segi tarbiyah kita kata tak. Takut kita ni di segi tarbiyah siapa jauh, siapa kita dalam kita tak masuk kepada kawasan Gaza, rugi juga dah. Dah. Kita keluar daripada kitab-kitab tarbiyah, pergi kepada ardul waqi', tempat sungguh. Mana kata isi-isi atau apa buah yang hidup, buah yang timur daripada isi tarbiyah yang berlaku di kawasan Gaza. Banyak benar. Masa ni lah yang kita boleh tengok. Ya. Mana kata masa yang masa desak ni, masa yang kita kata masa yang susah ni lah. Nak menunjukkan satu orang yang sebenar. Orang lagu mana? Kalau orang tak benar, dia tak boleh. Oh, ngepek riuh dah ni. Ngapa tak ada orang yang dah. Buat pisut. Tapi kita tak ada dengar kira orang ngepek dah. Tak ada lagi, kita tak dengar lagi. Hak dengar suara ngepek apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baik ngepek sekali. Allahu Akbar. Ngepek dengan perintah Allah lagi. Allahu Akbar. Cukup dah kita ni ada Allah. Ya. Dan orang yang tempat kita nak serah tubuh kita ni kepada Allah juga. Habis hatu kata dia. Sonio, oban nepaltum, umur hancur dah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak rasa ngepek dia. Tak tahu apa-apanya. Itulah hebat dia. Ada. Lalu itulah kita nak ayat di sini. Kita biasa dengar satu perkataan hak Raja Malik Faisal dulu. Ya. Hak ni sebagai nak ajar semua ni. Tak sebab kita tinggal saudara kita di bawah Palestin. Dia ajar mana? Hak ni Raja Faisal ni mati dah. Sebab dia ni ambil qadiyah Palestin. Aku ingin benar. Ya. Bukit waktu ada dak lah kita sekarang ni. Dia orang Palestin, kita orang Melayu. Ada apa? Kita makan budu, dia makan roti. Suku-suku tak ada kecek arak cak Melayu. Ya. So ada tak satu orang kita. Lalu tu banyak orang kita ni tak padu. Gajah Faisal ni bukan hadis nah, kata saya bukan hadis ni ngam molek. Bukanlah hadis bukan ayat Quran, tapi hajam molek. Dia kata alimu auladakum anna Filastin muhtallatun wa anna al-masjid al-aqsa asirun
wa annahu la tujadu daulatun ismuha Israel. Allah. Oh, 3 perkataan yang hebat belaka. Kita baca orang sama diri belum ya tak kena. Muhajjarlah, tarbiyahlah, witahulah kepada anak-anak kamu bahawasa negeri Palestin kena jajah. Ya. Kena curi lah, kena curi. Kena curi demo. Kena ambil demo dengan apa? Dan Masjid Al-Aqsa jadi tawannya. Kena igat dan bogok. Tak bogok lah ke mana? Sampai hari ni kita masuk tak lain. Ya. Masuk lah kita ni. Duduk dalam guk orang Yahudi. Dan akhir sekali kata tak, kita semua orang Islam tak boleh mengaku kata ada satu negeri atas dunia ni nama Israel. Tak ada. Tak ada. Kita sekali kata apa yang naik praktik Israel. Salah sikit salah tu. Sebab praktik Israel tak ada. Ya. Pada saat tak ada, nak ada kena curi negeri orang. Kalau saya Ustaz Alawi, pergi curi rumah Alawi, letak nama rumah saya. Nak jang tak? Jang tak tak jang. jang. Ya tak? Wadah. Sebab tu, sumpah habis-habis. Pergi curi tanah orang, letak nama dia, orang belakang mari, panggil nama praktik Israel. Negeri Israel berat. Lalu kita dengar daripada Raja Faisal ni, dia berat dah masa tu. Berat negeri kita ni, pegang qadiyah Palestin, dia hak kita semua. Bukan hak satu orang tak. Kita semua tak. Semua orang Islam saya yakin ada azab belakang nak pergi maya di Masjid Al-Aqsa. Siapa saya pergi atas? Kalau keadaan selamat, keadaan aman, orang kita cat free, nak pergi tak? Kalau tanya 1,000 orang, 1,001 orang akan nakit angin. Nak ayat tu, bukan 1,000 orang nakit angin tak. Semua orang nak pergi. Ya. Kerana situ dikatakan kiblat yang pertama bagi orang Islam. Ya. Dan tepat berhimpun semua para al-anbiya yang Nabi kita jadi imam masa Lailatul Al-Isra wal Mi'raj. Piuk segi atik. Ya. Nak pergi belakang. Hak ni nak ayat kata tak? Tarbiyah kepada anak kita ni kena kecek masalah Palestin. Saya biasa dah ajak anak saya. Ya. Anak kecil tak ada tipu lagi. Goyak. Sekarang kata kita sebut kata tak? Palestin orang baik. Israel orang jahat. Sampai ke anak yang orang tak? Dia balas kemari tak? Sebut kata mu Israel. Mungkin. Mungkin tak? Budak tak 3 apa tak? Kata dia temu Israel. Mungkin. Dulu yang kita paling kita apa dah? Anak kita tak 3 apa tak apa. Ada berdeka apa ni? Goyak kata Israel ni orang jahat. Sungguh. Ada goyak. Inilah kalau kita tengok sini lagi kisah-kisah yang berlaku di sana. Tarbiyah orang Gaza ni tertinggi benar. Tak tinggi lagu mana pula? Tarbiyah di atas Al-Quran. Ya, Masya Allah. Tiap-tiap tahun kalau rumah kita ni kita kata, oh orang cik doktor, berapa ibu orang? Tak kata ya. Ya. Cik doktor ni tawah dengan kertas orang. Tawah kertas. Setengah orang ni tak nak ngaji, hanya upah orang buat. Ya. Hal ni sungguh berlaku, upah orang buat. Ni doktor. Ayah apa kata apa? Quran nak upah orang tak boleh nah. Saya upah tak Alawi. Tolong ngapa kau? Misalnya ngapa, saya ingat. Awak tak boleh. Ya. Lalu tu lah yang ngapa dengan tubuh dia sendiri dikatakan keluar daripada tempat ngapa Quran ribu-ribu tiap-tiap tahun. Masya-Allah. Ngapa Quran kalau mudah ngaku sungguh. Orang ngapa Quran ni orang hati mana kata hati sabar dah. Yang ngapa ni dia kena sabar. Sebab bukanlah ngapa hari ni dia ingat esok dia tinggal tak boleh. Yang ngapa esok kena murajaah. Kena ulang pula. Nak ngapa lain, kena ulang lagi. Duduk dengan Quran semua. Dikatakan Ali Razak, kanak-kanak dia ingat Quran jadi perkara biasa. Allah, Masya Allah. Budak-budak ingat Quran ni jadi biasa. Tak boleh gapo dah kata ingat Imam Syafi'i ni ingat Quran ni belum umur 10 tahun tak boleh gapo. Ya. Oh, kalau mak kita ni belum 10 tahun tak gapo. Dia main lari lagi. Dia main lari, dia main jalan anak lagi lah. Ya. Di sana ambil Quran buat main. Mana kata bukan main nak kata ambil Quran buat sain. Duduk dengan Quran. Orang nak berdek baca Quran boleh. Ya. Hati dengan Quran semua. Dah. Satu contoh saya lagi dah takut saya kecil habis saya seorang rugi dah kalau tak kecil dah. Tak apa, Alhamdulillah. Semasa duk berlaku berdek ni duk berlaku serangan kalau kuat tak. Di situlah timur yang zahirkan kepada kita isi-isi yang mereka itu makan daripada tarbiyah. Ya. Satu orang budak
Ya umahnya lapis dah. Ya. Kena bang sekali tu ya butuh tu orang. Setengah tu ya seminggu tu ya dia orang lagi lah. Hak tak mati pun ada. Kalau hak ni tu mati. Ya. Satu orang budak Tino tak mati. Mana kata batu semiduk jadi gongang dah. Ya. Lepas ada umah utuh, orang cari dah. Bagi sama dia. Panggil dia nak selamat tak? Ya selamat. Luka biasa luka tapi tak mati. Boleh kecek lagi nak selamat. Orang nak tubik dia sebab mi sorang ni. Ya. Dia kata lagu mana? Aku setubik. Mung cari ahli keluarga dulu. Allah, apa kita bahas ni? Nak tak al-isar kan sia salah. Belah jangan tak setubik lagi nak ahli keluarga tubik dulu. Ayah dia, mak dia, kakak dia dah. Tiba-tiba orang itu luar dah. Tak tahu nak oyak lagu mana sebab semua ahli keluarga mati semua. Ya. Nak oyak kata mati tak kok budak dalam kejut. Goyak ada semua luar selamat belakang dah. Ada. Semua luar selamat belakang dah. Tak mau ditubik dah. Budak tu baru tubik. Ya. Al-Isar sebut dalam Quran, sebut dalam hadis ada. Kalau cerita dalam Quran sebut ni kisah yang tinggi benar. Satu orang sahabat Nabi yang kita dengar cerita semua dia itu dah. Duyuh Nabi hantar satu orang ni. Dia kata satu orang duyuh Nabi rasa. Dia tanya sahabat, "Piye nak terima duyuh seorang ni?" Sahabat seorang tu, duyuh Nabi aku terima tak apa. Umat balik rumah dia. Balik rumah dah. Tanya bini dia, "Kita ada gapo nak makan ni?" Nak akik makan dia ni. Bisik dia bagi tak? Tak ada gapo dia kata. Tu kat ada rumah sahabat Nabi, tak ada gapo. Apa lagu mana? Dia kata ada sekadar kata makan ni untuk anak kita. Kutus sibian. Tahu tu ya, makan ni anak. Terima dah kan Nabi. Lalu tak apa akik sekadar ada. Pakaknya bini dia buat lagu mana? Nak widuyu kenyek. Dia tak sih makan. Kalau makan depan nampak tak molek dah. Orang startnya mari kita mari depan saya dah. Dia makan seorang saya tidak. Dia tak gampang makan juga. Ya. Lalu tu lah buat pakak dengan isteri dia dah. Tak apa. Orang makan ni. Siapa kena tak dah depan dia dengan duit duduk sekali dah. Betul lah dia nak jemput makan ni jadi malam. Jemput makan ni. Tangannya buat tepuk dengan pelita. Masa dulu dia pakai pelita gas. Giling kan. Balik pelita apa pelita? Jadi gelak lah. Lalu tu lah tuan umur kata, "Oh sedap buat seorang makan. Oh sedap dia tak akhir ni." Supaya nak makan ni semua ni siapa kepada duyuh dia. Tak dikatakan al-ithar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah. Ayat ni kalau kita kaji mulai kita baca tak. Mulai kecek sehari cukup. Allah, insya-Allah. Wa yusiruna ala anfusihim. Mereka itu jang tinggal tubuh dia sendiri. Jang wi kepada orang. Walau kana bihim khassasah. Tu ada. Tu ada ni. Jang. Allahu akbar. Anak esok bangun tiap lagi. Sebab anak baru makan latih juga ada. Tapi jang wi kepada orang. Hal ni al-Isra yang timur di Palestin. Allahu akbar. Hal ni mungkin kata nak kita nak puji dia sampai kepada Nabi. Tak nak yang terbenar ni timur dengan sebab tarbiyah mereka itu. Kalau kita sampai tarbiyah, aku nak tubik, jerit nak tubik. Ya ada nak kau Jordan baru ni lah. Adakah ia buka wadu peres tak? Ayah buka orang buat masuk bantu dah. Dah. Lepas tu nak kau tu tubik royak kata aku tak biasa jumpa. Kata tempat mana duduk dalam keadaan susah. Tapi molek giwi barang makan dia tak ada biar bubuk. Allahu akbar. Abang kata pakat sia salat gi mari isar ni ada. Ada isar. Masya-Allah. Tu dikatakan tarbiyah. Ya, tarbiyah. Tarbiyah ni nak asuh tubuh kita. Nak asuh tubuh kita, tak asuh akid tubuh kita ni dulu dah orang. Dia nak ada nak alih dia kena didik. Tak phone nak panggil, kena latih. Mana kata tak? Satu orang nak pandai main bola ni, bukan beranak mari, tinggal kam tak boleh jadi. Dia kena rajin mak ni sepak bola baru pandai. Tak boleh jadi. Sebab orang pandai musim bola hari nego. Dia tak boleh jadi. Satu contoh lagi dah boleh lagi dah. Boleh. Satu contoh lagi yang berlaku juga. Dikatakan satu takrir. Kalau takrir ni makna kata kalau kacau siang ni apa takrir ni makna kata seru. Ucai. Tubik tak. Masa duk berlaku perang di kawasan Gaza, umur utuh gapo utuh tak. Masa tu dikatakan bagi hal ada harga dalam umur ni
tidak ada siapa nak dia ambil tak tubuh. Orang fok kerja, mana kata fok kerja gi kutip mayat, fok kerja jadi bomoh, semua orang gi cari mayat ni tidak sebut seorang pun curi bagi. Main mana? Allah. Nak tanya jumpa tak? Kena jumpa cerak dah. Jumpa dengan mah jumpa kena jumpa cerak. Tapi tidak sebut seorang pun curi bagi. Bahkan pula dah. Hak jumpa bagi ya hipong cari pia tu yang rumah. Nak hantar balik. Ya. Tu dalam keadaan orang tak ada makan ni tu. Tapi kalau kita tengok di Amerika, hak mengaku kata negeri maju. Sekadar kata berlaku orang kata belagak dah. Berlaku belagak dah selagak habis rumah. Kedah selagak habis. Berlaku belagak bila dikatakan forsah bagi orang curi. Tak cumi masuk rumah habis. Kalau kedai iPhone habis kedai iPhone. Ya. Kalau kedai baju bola habis baju bola. Ikut kedai apa katak habis masuk forsah hangit. Forsah untuk curi. Ya. Peluang. Masa ni sebab tu masa ni kuasa Gaza ni dikatakan forsah bagi orang jahat nak curi juga. Tapi tak ada orang curi. Semua orang ambil cari tu siapa kau tuai duit ni. Ada lagi amal sungguh. Itu nak kata timur tarbiyah mereka itu hajar asuh orang dia jadi orang baik. Yeah. Jadi orang hidup dengan Quran sungguh. Yeah. Quran hajar lagu mana? Nak buat lagu tu. Itulah dia. Ya, alhamdulillah ya. Itulah sedang pendengar sedang betul pentingnya tarbiyah kita kena ada. InsyaAllah kita sedikit apa start kita ada apa nak kau ada sedang pendengar sedang betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pusingan yang kedua, buah yang dikasih sekalian. Jadi sebelum saya nak masuk isi untuk sambung tajuk kita malam ni sebagai tarbiyah. Ya. Tapi setengah orang ada soalan tanya juga, katanya nak Islam ya ada orang apa sing satunya tidak berapa banyaknya baca Quran. Ya. Yang keduanya tidak berapa banyaknya yakin kepada Allah Taala. Siapa kepada mikir katanya nak benar baik mana ni. Nah, Palestin ataupun ahli Gaza ataupun Hamas sendiri, mana yang kena bunuh hari ni tak wuti-wuti, Israel duk pegang bom tak wuti-wuti, dan juga Hamas duk bawah, nak benar baik mana. Ya. Jadi tak orang panggil tak cinta nakan kata nak benar baik mana. Ning nak yang katanya kalau ada tak ada keyakinan di sini ni menunjukkan katanya kita ni sangat-sangat nak yang kata jahil apa kata teruk. Yeah. Tapi nak yang katanya kita tidak selalu baca mana tentang sejarah-sejarah Islam. Jadi apabila kita tak baca sejarah Islam ataupun sejarah kehebatan Islam dulu tu, Islam nak sampai kita itu tu teruk, tak ada anak kok kita. Satu perkataan Arab katanya la mustaqbala li ummatin tajhalu madhiha aw fadailaha. Nah, kalau kita tak ulai kaji, kita tengok sejarah Islam dulu, Nabi besok pimpin Islam balah mana, siapa ke Islam siapa kepada kita sekarang learning ni, rau capin pracacat timun cak mai anak kod le. Sebab salah satu kita nak nampak masa depan cerah tak cerah,ต้องกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามความเข้มแข็งในอดีตความเข้มแข็งในอดีต jadi sahabat kena bunuh ramai Allah beribadah benar tapi satunya beribadah benar tapi bilangnya orang Islam tak ramai, tapi Allah Ta'ala benar. Yang keduanya peperangan Uhud tahun selepas daripada tu orang Islam Allah bukan orang yang kata Allah lah, tapi dibunuhkan 70 orang ramai lah. Tapi selepas pada tu pun nak kata Islam kalmah kau tahu halah mata tak ataupun tidak. Dalam peperangan Khandaq, Nabi dan juga para sahabat dilikung lama mana? Dilikung orang panggil peperangan parit tu Khandaq Ahzab. Yahudi musyrikin mari duk kumpul mari nak pakat duk jadi satu hak ia tu Yahudi musyrikin hak tu. Hak ni masa tu lah peperangan yang agak katanya satu raikat sisuh Islam pakat runtuhkan untuk nak mengkhianat dan juga nak bunuh Nabi dan juga para sahabat. Likung Nabi banyak lama mana siapa ke sahabat dan juga Nabi tak ada apa nak makan. Ikat batu perut dah. Ikat batu perut. Setengah riwayat kata siapa ke kena makan daun kayu. Allahu akbar. Lahawat orang panggil tu chuang winati ti syadid. Mengata sangat-sangat teruk, tapi akhir sekali peperangan Ahzab lah mana Allah Ta'ala benar. Ya. Allah Ta'ala benar.
Tapi Allah Ta'ala nampak kata-kata lemah duk dia Nabi katanya kita akan nak benar Rom dan juga Faris. Bang itu Persia. Allah. Tak gambar kata nak benar baik. No, Rom dan juga Persia ni adalah maha amnat, hak besar sekali masa tu. Tapi dengan keadaan nampak Islam dilikung dan juga mati ramai duk nampak kata nak benar tak benar. Tapi Nabi duk dia Nabi kau dikatanya Islam akan benar terhadap Rom dan juga Persia. Apa benar sungguh tak? Benar sungguh. Ulibatir Rom. Allah Rom. Benar Islam. Habis itu kita kena yakin. Ya. Kena yakin. Kena yakin katanya kita ni walau bagaimana benar juga. Tu dia cakap. Mengata semakin mana kita ada iman dalam jiwa kita. Apa kita yakin tara mana? Kalau kita duk mikir katanya saudara kita halah, maknanya kita tak yakin kepada iman dia. Ya. Tapi yang kita tak yakin kepada iman saudara kita di Palestin, boleh tentu lagi adakah iman kita tak ada ataupun iman saudara kita tak ada. Itu nak cek pribadi lah. Ya. Tapi kita kena yakin katanya Allah Ta'ala katanya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ini dah benar. Dan Nabi doa besar doa dalam Ahzab pun katanya Allahumma la ya'lu alaina. Allahumma la quwwata illa Allahumma la quwwata illa bik. Jangan fak satru Islam ni lebih tinggi daripada fak kita, hebat daripada fak kita. Ya Allah, tidak ada kekuatan mana yang paling kuat lebih daripada kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah. Kena yakin situ walaupun bilangan sikit tetapi banyak manakah yang Allah Ta'ala telah benar dah. Kena yakin. Mana kata kalau kita tak yakin, satu malah baca Quran. Ya. Yang kedua malah baca sejarah Islam pada zaman dulu. Jadi ibu bapa yang dikasih sekalian, apabila kita kecek mengenai dengan tarbiyah proses, kabunkan tarbiyah binore ni. Satu askar tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala jundullah ni seperti mereka ni pasti kena ada orang didik. Ya. Rukun-rukun tarbiyah ni dia ada 4. Satunya mana katanya nak berjaya tarbiyah ni kena ada 4. Satunya kena ada murabbi. Ya. Orang yang didik, tok guru yang mendidik tu. Kalau kita dalam keluarga, ibu bapa lah yang mendidik kepada anak sebagai murabbi. Ya. Murabbiyah. Yang keduanya mutarabbi orang yang kena didik anak kita. Ya. Kalau kita di guru, anak murid kita. Dan juga yang ketiga, manhaj, isi Taksub. yang nak buh. Isi yang nak buh gapo tak ada. Seperti Ustaz Lawi yang tadi kata Quran sunnah lah. Ya Allah. Nak bina, nak didik balas mana we orang Palestin, we jadi orang satu orang Islam yang rajulun Qurani. Ya. Quran jalan boleh. Kana khuluquhul Quran tu, seperti Aisyah biasa jawab kepada Nabi tu, dia bukan hanya sahaja mengapa, tapi dia didik katanya nak balas mana we boleh patibat hin dekat rupa tam nampak dengan mata sungguh katanya ning lah Quran ajar. Ya. Ning Quran ajar. Murabbi yang keempatnya iaitu kena damlankan. Mana kata kalau murabbi duk bocor tu, anak murid duk bocor ning. Quran hadis duk sebing bocor ning. Tak ada berlaku gapo sikit habuk. Tak berlaku gak tarbiyah yang kualiti. Jadi murabbi ni salah satu orang yang saya nak kenal pada malam ni. Boleh ada ibu bapa tak biasa dengar, boleh ada ada biasa dengar dah. Salah satu lelaki yang dinamakan katanya pemimpin di segi bahasa Melayu dia panggil apa? Cik Win Yang. Hang Cha Palestin ni iaitu Syekh Ahmad Ismail Yasin rahimahullahu taala. Wa askanahu fil jannah insyaallah. Amin amin. Seorang lelaki yang dia wanak ni pada tahun 1938. 1938 pinengkau sampai sedang wakon tidak kotang negeri tu. Israel Yahudi tu puluh tahun. Puluh tahun. Mana katanya tahun 1948 tu umur dia 10 tahun. Umur dia 10 tahun. Jadi dia ni kalau kita tengok ramai belakang-belakang ni seorang lelaki yang apa dia duk tak kata tolak ya. Ya. Duk tak kata tolak. Sebab dia umur 12 tahun ni kaki dan juga tangan dia ni jadi amapak orang panggil. Dengan sebab makila dengan saing lah, tapi makila tu masa tu telah lipai duduk dalam satu kai lipai asyatik nama dia. Dalam Gaza jugalah. Ya. Kerana Israel telah duk mengenak pada masa tu. Dan juga pada tahun 1988 dia ni tak pergi ngaji orang panggil atau suka pak tak molek kesihatan tak molek baca surat diri sama ada surat mengenai dengan siasah politik ekonomi dan juga surat agama sehingganya dia ni umur 22
20 ni boleh khutbah Jumaat dah. Masya-Allah. Boleh khutbah Jumaat. Tetapi didik ke Syekh Ahmad Yasin ni dicatat dalam sejarah dia katanya 1948 dia masuk bersama dengan Muslim Brotherhood ataupun satu jamaah yang tarbiyah didik dia namanya Ikhwan Al-Muslimun. Pada tahun 1988 di Palestin lah. Dan juga dengan sebab dia masuk bersama dengan kumpulan jamaah Ikhwan, dikena igat. Israel begel igat dia. Kali yang pertama. Selepas daripada masuk got setahang tu baik. Dan juga cara sebab yang dia boleh lucut daripada got ni, iaitu lag plan dengan tawanan orang Israel, orang Palestin sendiri pun igat juga. Ya. Sepah baru ni lah. Sepah baru ni. Sehingganya 1987, dia bersama dengan sahing dia, Syekh Abdul Aziz Al-Rantisi rahimahullah ta'ala juga letakkan satu pertubuhan iaitu yang dinamakan kata Hamas yang kita duk kenal duk dengar hari ni. Kamia dia mari daripada mana? Harakatu Al-Muqawamah Al-Islamiyah Palestin. Hamas ni makna apa? Sungguh kata orang panggil sungguh cergah gagah amal. Dia lah sebagai murabbi yang didik anak-anak yatim masa tu lah, anak-anak yatim orang-orang Palestin yang mak pak kena bunuh. Dia mari didik. Gambar yang tubik mari yang didik dalam masjid itu, dia duk tak kata tolak. Allah, masya-Allah. Cara tarbiyah dia iaitu tarbiyah dengan secara lemah lembut, dekat dengan budak-budak. Saya tak tahu gambar sungguh tak sungguh Abu Hamzah sebagai kosok Saraya Al-Quds ataupun Abu Ubaidah sebagai kosok Al-Qassam itu tu ada gambar dia tubik mari sungguh tak tahulah, Ustaz Ramli boleh hoyak lah. Katanya didikkan daripada Syekh Ahmad Yasin juga. Duk sekali dengan duk bagaimana duk weapon kuama dekat kali dengan Syekh Ahmad Yasin. Anak murid belaka. Anak murid belaka. Dan juga Israel ni usaha habis cekak nak bunuh dia. Kerana tahu dah katanya demoning ni Syekh Ahmad Yasin walaupun duk tak kata tolak, tetapi adalah orang yang seperti kita tadi pun nam hancik win, yang mana kata yang duk tamu semangat kepada ahli Gaza Palestin adalah dia. Ya. Orang yang kata duk tak kata tolak ya, tapi adalah tepat cahbek orang panggil. For ahli Gaza adalah Syekh Ahmad Yasin. Kena ingat pula sebenarnya pada 1987. Tucap ikrab nung dan juga kena teraman sapaka mata belah kanan itu buta. Dan juga mata belah kiri itu nampak tak cerak lelang, nampak tak cerak. Sehingganya ni tahun 7 tahun duduk dalam gok. Tubik. Dan juga tubik dengan cara yang sama tadi, tukar tawannya dengan Noirok Mossad Israel 2 orang yang kena igat dalam negeri Urdun. Sebab kena igat Urdun, kerajaan Urdun igat ni sebab nak pergi bunuh Khalid Mish'al pada zaman tu. Tapi tukar leg plane tubik hari 2003 ini acak kali yang Israel usaha nak bunuh dia, walaupun duk tak kata tolak, tapi Israel takut nak usaha bunuh. Pegang bom di atas rumah-rumah di Gaza untuk nak bunuh Syekh Ahmad Yasin lah. Tapi tak berjaya. Hanya sekadar dapat sakit dan juga masuk hospital gitu ya. Sehingga dia katanya one way lacak pisu katanya Israel ni akan usaha nak bunuh Hamas sore-sore, dan juga Hamas ni tak nak gapo kali, melainkan nak mati syahid, dan tidak ada Hamas sore mana yang takut mati. Allah. Tidak ada sore mana yang takut mati. Dan juga jihad dan juga nak lawan dengan Israel ni akan tetap berada sehingganya kita benar ataupun kita mati syahid. Dua perkara ya. Habis itu tak ada halah. Sebenarnya mai mipek, satunya benar, yang keduanya mati syahid. Ingat sehingga akhir sekali pada hari Senin 2004 itu tu dia semaya subuh sudah tubik daripada sejid bersama dengan orang yang dekat-dekat dia itu tu, helikopter daripada Israel hatta carut tolong 3 tek, sehingganya dia dan juga orang tepi bersama dengan dia itu mati syahid belaka rahimahumullahu jami'. Ini adalah Syekh Ahmad Yasin yang kita kena buat kajian juga. Apa duk tak kata tolak, tapi sama ni itipun. Sangat orang panggil kata we kesal kepada ahli Gaza. Dan juga kita yakin katanya Hamas hari ni yang gagah, yang seperti kita lihat tadi, kalau kita tengok di segi takwa taqiyun dia hebat, zakiyun cidik hebat, dan juga qawiyun hebat ni.
mari daripada tumbuhan yang diasas, yang dibina, yang diterbiahkan oleh seorang murabbi yang namanya Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala. Itulah sikit kita lebih kenal. Sila kepada ustaz yang lain pula insya-Allah. Ya. Nak yang saning Ya. Nak bunuh satu orang Syekh Ahmad Yasin nak guna peluru dia tak ada. Ya. Kena guna cara. Jadi bila-bila ni Ustaz Ramli dah kecek, kita witingnya buka. Saya lupa ni buka video yang tak ada suara, tapi boleh tengok wajah muka Syekh Ahmad Yasin tu mana. Ustaz Ramli dia dah. Ya. Ada. Sikit nama dia tu ni atas tak. Orang yang paling hebat sampai ke Syekh Ahmad Yasin ni. Ya. Nak bunuh dengan peluru tak boleh. Allah Akbar. Kena atas cara buat, kena guna modal banyak mana ni. Ni kata kena tahu lagi benda boleh. Ya. Ada, tapi tak ada. Kena atas ni. Asal muka dia dah. Nak ayat tu kelimah dia ni kalau kecek gerak bom dengan lagi. Lagu tu lah kelimah dia. Sengaja dia takut. Takut dia terlajak sampai ke kena cari jalan nak bunuh dia. Nak bunuh pula tak orang dekat. Kena hantar lah senjata guna kapal. Nak bunuh orang tak kisi, bukan ada jalan ni. Orang tak kisi dah kena hantar cerwak mari. Bukan benda akal dah. Kalau benda akal teruk cakap dah, tak cerwak mari. Nanti dia jatuh orang berenah tubuh dia tu. Itulah yang Ustaz Ramli kupas sikit mengenai dengan video ni. Balah mana dia? Ayat dia kecek tu. Tu nanti saya lagi nanti. Okey. Saya kejap ni. Jadi alhamdulillah ibu bapa kita masih ibu bapa belakang malam ni. Jatuh. Jadi 700 orang lebih lah yang kita yang duk tengok, insya-Allah kita sila Ustaz Lawi. Ya. Belum Ustaz Lawi kita. Takut ni 700 jangan lagi dah. Tadi kita akan kupas sikit. Perkataan Syekh Ahmad Yasin dia kata negeri Israel akan hancur, akan hilang. Kita kecek lagi. Baik mana dengar, jangan ada pergi. Jangan ada pergi dah. Kalau beg nak habis tolong cat beg terosak lagi. Ya. Tapi jam 10 dah tak apa, sambung lagi. Tak apa. Tengok nak tanya ni. Ustaz Seman nak klik mana? Tak klik mana. Tidur sini. Ustaz Seman di sini. Ustaz klik nak klik jalan lagi. Masya-Allah. Ya sila Ustaz Lawi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sambung pula ruangan yang kedua. Jadi kita sudah dengar daripada ustaz-ustaz kita, ada sebahagian tu kita rasa suka hati, rasa semangat dengan sejarah ataupun dengan pepatah ustaz kita kecek. Dan satu segi lagi kita dengar hak saudara kita ada kena ujian berat, kanak-kanak ataupun adik kakak kita ada kena kena zalim oleh orang Yahudi ni, buat kita duka cita. Tapi di sini saya nak royak kata semua yang duk berlaku tu adalah hikmat Tuhan. Kita kena yakin situ. Kata Tuhan buat satu-satu perkara, sama ada kesusahan ataupun kesenangan, adalah hikmat. Tuhan nak tunjuk gapo sekarang dan nak bui gapo balasan kepada orang yang susah tu. Salah satunya apabila Tuhan uji seseorang manusia, kadang-kadang Tuhan nak ampun dosa dia. Ya. Kadang-kadang Tuhan nak akid darajat dia daripada orang yang tamadah. Tengok sepengah Qasam dulu rasa tak ada hebat mana, tapi apabila berlaku ni nampak jelas lalu. Bahkan ada setengah kata tu tentera paling hebat sekali di dunia, tentera Hamas ni. Tak ada dah. Walaupun negeri lain, negeri besar, tentera beratus ribu, tapi dia mau kata sekarang learning ni Hamas paling hebat sekali. Tu nak ayat apabila Tuhan uji turun ujian kepada satu-satu kaum tu, ya ada hikmat mata. Ya. Dan bagi orang mati pula dah. Bagi orang mati tu, satu, dia boleh mati syahid. Kerana orang yang buat dia tu bukan sama Islam dak. Orang Yahudi sebagai seteru Islam nombor satu. Orang yang buat dia. Maka orang yang kena saat ni tu adalah mati syahid. Maka apabila orang mati syahid, Tuhan ampun dosa dia. Betul, orang yang mati syahid ni ada dalam satu hadis dalam riwayat Imam Muslim, dia kata orang yang mati syahid apabila pergi sampai syurga tu, wasa nak tubik syurga nak hidup mari atas dunia semula. Orang yang mati syahid dah tu apabila sampai di syurga dah, tak ada orang yang sampai syurga nak tubik malaikat orang mati syahid. Minta nak tubik untuk nak mari hidup atas dunia mula, nak kena bunuh mati syahid pula, nak masuk syurga pula. Allahu Akbar. Allah. Maka apabila kita dengar sini, kita tak rasa duka cita sangatlah atas benda yang berlaku kepada saudara kita, oleh kerana hikmat Tuhan tu banyak. Tuhan nak beri kebaikan. Ya. Dan satu hadis Nabi
Nabi kata sesungguhnya orang mukmin hak duk kena bala daripada Tuhan, duk kena uji daripada Tuhan, duk kena uji dengan banyak perkara ujian, banyak perkara kesusahan. Tapi satu masa apabila dia pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, keadaan tu dia tak ada dosa walaupun sikit. Dosa dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana dia duk kena uji berat atas dunia ni. Ya. Tu saudara kita di Palestin. Lepas tu saya nak gambar lagi, kalau saudara-saudara kita, mak-mak kita, ayah-ayah kita hak duk kena uji daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyakit, sama ada bauan, kuamdan ke apa, kita duk kena makan ubat, kena duk patai tu patai ni, kita ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala duk uji kita. Sambil tu Allah Subhanahu Wa Taala beri hikmah kepada kita, iaitu Tuhan nak ampun dosa kita. Insya-Allah selama mana kita duk kena uji pada Allah Subhanahu Wa Taala, selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala duk ampun dosa kita. Dan insya-Allah juga pada hari kiamat sikit lagi kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada dosa walaupun sikit, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya, sedikit saya nak tambah belum Ustaz Ramli nak kumpah mengenai dengan hancur Israel ni. Allah, insya-Allah, insya-Allah. Jadi bapa saya duk tengok komen ni, ingatlah katanya proses ataupun kebunkan tarbiyah ning lah yang seterus Islam sangat takut sekali. Kalau tanya katanya pai kuaman kong kepada seterus Islam Yahudi takut sekalinya tarbiyah ni. Takut tarbiyah ni. Kerana dia sendiri tak sangka juga katanya dulu ni budak-budak Palestin duk lawan dengan batu je. Tapi hari ni dididik dengan email yang warna dengan syaja'ah yang warning ni. Awak tak ada balas mana, tak ada boleh lawan sikit. Abuk lah tengok kereta kebau, tak ada. Tapi dengan sebab melalui didik ke tarbiyah. Ya. Keluarga kita ibu bapa, keluarga kita, kalaulah anak kita yang dapat tarbiyah dengan anak kita yang tak dapat tarbiyah ni, seterus Islam takutnya lagi anak kita apabila dapat tarbiyah. Anak kita yang tidak dapat tarbiyah tak takut, kerana tahu dah kata anak kita yang tidak ada dapat didik kayak gimana apa hanyut. Ya. Hanyut dia angin yang belicing. Habis itu yang takut sekalinya yang ada tarbiyah ni, ada didik ke ni, didik ke pasal Islam syumuliyah pula. Hak ni payah nak tipu kan panggil. Payah nak tipu. Email pun sangat jauh kepada Allah Taala. Otak pun cidik. Tubuh badan pun gagah. Habis itu kita kena klik mari tengok keluarga kita masing-masing. Kalaulah ada pemuda-pemudi sahabat kita juganya, kalau kita duduk dalam suasana tarbiyah dah, yang kita rasa kata cemuh dengan kedudukan yang kita dapat tarbiyah daripada jamaah ataupun daripada keluarga kita. Tu nak katanya tarbiyah yang dapat sehingganya hari ni sebenarnya orang Palestin ni kalau Mahmud Abbas ya tanah la yumathil orang panggil terbaca tuan orang Palestin. Ya betul perkataan emang, tapi amal hari ni yang duk buat itu adalah tuan ataupun wakil kepada umat Islam seluruh dunia. Ya itulah kepada Ustaz Ramli pula. Ya, alhamdulillah sebelum Ustaz Ramli kita nak serup kupah pada terakhir ni, kita minta serau kita nyanyi ada subik sebab pada akhir majlis kita ni kita akan Ustaz kita doa. Bagi kita Ustaz Ramli apa? Ustaz doa ni. Ustaz Ramli apa? Ya, saya amin dah apa? Ya, boleh jadi 700 orang boleh di amin kita ni diterima oleh Allah SWT. Nanti kita doa dan juga amin sama insya-Allah. Insya-Allah. Jadi amin ni amin kau doa. Kalau doa lagi yang kita amin. Yang kita amin. Tapi rasanya ipir pack nak ada pula ni Ustaz Ramli kita. Nanti insya-Allah kita Masalah kan Ustaz Ramli kita. Ya alhamdulillah, itulah kita ni rasa kata pukul 10 dah. Pukul 10 kita dapat 3 mata belakang dah. Okey kecil gagah lagi ni. Dah sedang mengawas saya agak atas kita ni. Walaupun tak berhigi tu jangan ada pergi. Kalau kita masuk berhigi dalam zaman ni ya lucu maklumat pun jadi tak payah pula dah. Nanti habis sekali tagi sekali. Allahu akbar. Yang mana kita dengar semua, tengok semua apa yang berlaku di Palestin sekarang ni, dikatakan benar tak pernah berlaku. Benar tak pernah berlaku sebelum ni. Nak nyata belum ni berlaku pergi tapi pergi sekadar start ya. Sekadar berhenti sikit habis. Pergi teruk ni pergi kata tentera Al-Qassam, tentera Hamas dengan cadar sungguh panggil. Kalau kita tengok dengan Abu Bakar Kecap pada awal-awal dia kata mana? Dia kata kita buat cadangan untuk nak pergi
sepanjang-panjangnya. Mari nak tekan mari. Lagu tu lah lawan sungguh. Dulu sekarang kata nak. Tertegak kesah hatta cerwak lagi. Poi balah mari hatta cerwak habis. Mereka pagi habis. Hak tadi dah sampai 70 hari dah. Allah, masya-Allah. 70 hari ni orang perang ni atau gagah benar. Allah masukkan. Perang 70 hari mana kata kat 2 bulan setengah. Mana kata kena guna alat senjata banyak, kena guna tentera banyak. Ya. Lalu tu dikatakan dari gagah kalau boleh buat apa tu. Saya biasa dengar urdu orang yang kecil agama. Dia kata jikalau Israel dia perang dengan tentera Al-Qassam, tentera Hamas. Dengan rang dia. Tak minta tolong pada kut luar, tak minta tolong dari Amerika, tak minta tolong dari Perancis, tak minta tolong daripada Angkria. Sekali 3 hari lah. Dia boleh duduk sampai taran ni sebab Amerika tolong sungguh. Amerika ayat agama. Muna alat senjata banyak nak royak weh aku nak selalu lah. Apa kata pah? Lagu ana lagi. Semua wabah tu nepus sekarang ni kalau kulit dia dak, mari dak Amerika belaka. Tu. Lalu itulah semua benda berlaku ni dengan sebab kita sebut nama Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin dia bahasa kecek. Masalah ada ni kecek dak. Kita lihat umur rakyat tu dak. Dia bahasa royak kata negeri Israel akan hancur. Dia bukan nabi dah, mesti lah kata saya kata bukan nabi, bukan nabi dah. Syekh Ahmad Yasin bukan nabi. Perkataan dia boleh disalah. Tapi kecek dengan umur, pukul dengan wikrok apa tak, betul dengan ayat Quran, boleh pergi Yang pertama kali, Sehingga Benyamin Netanyahu sekarang ni, biasa kecek dalam perjumpaan dia kata mana? Dia kata pada tahun 2017, dia kecek dulu lah. Lama lah. Dia kata kita kena usaha buat. Nuak lagu mana tak apa. Wineri Israel ni hidup panjang sampai 100 tahun. Apa kau tuju maksud kecek lagu ni? Mana kata dia ada dah kesal-kesal kata dia nak jatuh, dia nak hancur. Mana kata kali tahu teneri gagah, dia tak kecek lagu ni. Dia kata nak buat lagu mana? Wineri kita ni istimrak panjang lagi sampai 100 tahun. Lah ni berapa tahun dah? 75 tahun. Ada 25 tahun kena sampai 1 tahun. Dia buat lagu mana? Celah ni lah. Celah hak kata celah tepat cut pelian. Nak buat lagu mana? Wineri itu sampai 100 tahun. Kalau sapa selamat lah. Takut tak sapa dulu. Di sinilah dia kata dia kecek dia ni. Ni bukan Syekh Ahmad Yasin lagi. Netanyahu nak ayat lah ni kecek. Dia kata tak pernah ada, tak pernah berlaku. Bagi negeri Yahudi panjang lebih daripada 80 tahun. Netanyahu kecek. Netanyahu kecek dia. Lalu tu disebut lah ni kita nak buat lagu mana winner kita ni lakah sampai 100 tahun. Lah ni 75 dah. Yahudi akhir dia kata sebab tidak pernah ada negeri Yahudi ambil ada kerajaan Nabi Daud dulu. Tak siapa 80 tahun hancur kena tadam dulu. Hak ni pun 75 tahun dah. Ya. 75 tahun. Lah ni pi apa? Pi 2023. Kita tak sabar dah. Syekh Ahmad Yasin kata lagu mana? Dia kata negeri Israel akan hancur tak jauh dah. Yakin ni yakin kata tak? Ambil daripada kerajaan hak Nabi Daud dulu. Tak lebih daripada 80 tahun juga. Begitu juga negeri Yahudi sekarang ni dekat-dekat nak sampai 80 tahun dah. 75 tahun. Ada 5 tahun lagi. Syekh Ahmad Yasin dia kata lagi nah ni dia bagi sampak di Chok Al Jazeera. Dia kata negeri Israel timur di atas zalim, di atas curi tanah orang, di atas bunuh orang. Lalu itulah kalau satu negeri timur dengan sebab jahat, dia duduk tak lama. Dia kata kan nak sebut kelima sikit dah. Dia kata wa kullu kayanin mabniyun 'ala zulmi wal ittihadi sayawju al halak. Semua negeri mana yang timur dia asah kata kena orang bunuh orang, buat zalim kepada orang, dia akan jumpa akan kerosakan. Kacau lah sebab kacau. Tu. Lepas tu dia kata tidak ada kekuatan mana atas dunia ni panjang sepanjang-panjang. Kita akan naik paraga, dia akan turun.
kita besar ingat cerita Andalus dah. Saya kata satu patah dia kata kan satu kelima syair panjang tapi mix patah ni kata tak. Wa kulli syai'in idza tamma nuqsanu. Tiap-tiap perkara boleh sempurna lah sebab mocok dah. Dia kena turun. Hanya kena turun. Fitrah dia lah. Lagu tu lah cerita turun. Lalu tu dia balik kan Syekh Ahmad Yasin balik kata tak. Semua fal insanu yuladu tiflan summa yakburu wa yashikhu. Semua kita ni beranak mara jadi budak dan besar jadi tua. Lepas tu mati. Nak panjang lagi. Mati. Israel timur lagu tu, timur kecil, segala besar gagah sekarang ni dia akan turun. Kacau. Akan hancur. Akan hancur. Lalu Lalu tu orang tanya dia tak. Lepas tu mu tu letak ke hang mana? Hang mana Syekh? Tahan mana dia? Dia sebut tahan pula. Dia kata tahdid fi ami 2027 tahun 2027. InsyaAllah. Bila apa tahun lagi tak Mukhlis? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi insya-Allah dah. InsyaAllah. 4 tahun lagi jika kita ada umur ambil maya cadai hari ni kita pergi maya di Masjid Aqsa bersama. InsyaAllah. InsyaAllah. Semangat. Ingatlah video di setahun hari ni kita akan sebar 4 tahun pula. Allahu akbar. Kita 4 orang ni. Jadikan saksi kan? Jadi saksi kan insya-Allah. Tak habis lagi. Dan lepas tu ia duduk sampai di Chong Al Jazeera. Orang tanya je pula. Buat apa kau mu kaca tekir kata 80 tahun? 80 tahun ni. Ia kata dengan sebab aku beriman dengan ayat Al-Quran. Allah, hebat rasa ni. Quran goyak lagu tu. Dia kata Al-Quran goyak kata jil kita ni, generasi kita ni dia akan ubah tiap-tiap 40 tahun. Ya mana sini? Iaitu dia kata 40 tahun mula-mula kita kena teruk. Teruk sungguh. Makna kata mula timur Ireland negeri Israel nak rakyat Palestin duduk tak senang. Kena zalim tidak ada kapan nak lawan langsung. Hak tu 40 tahun mula-mula. Masuk 40 tahun yang kedua hari kita ada ni. Lalu kita ada 40 tahun yang kedua. 4 Julai 5 dah ni. Makna kata kita mari dah 35. 35 tahun. 5 tahun. Dalam 35 tahun kita hundur klik tengok tak. Duk berlawan semua. Kau kuat sampai akhir sekarang ni lah. Pada Tufan Al-Aqsa kau kuat sekali. Ya. Apabila habis jil yang kedua ni dia akan timbul hak yang ketiga habis 80 tahun tak? Hak tu dikatakan merdeka bagi Palestin. InsyaAllah. Tak habis lagi. Hak yang kata ambil mana? Kita ingat dalam kisah selepas Nabi Musa AS ambil Banu Israel selamat daripada Fir'aun. Di situlah Tuhan perintah kepada Nabi Musa AS bawa kaum dia pergi pergi di Baitul Maqdis. Ya surah Al-Maidah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbar fatanqalibu khasirin. Siapa cerita kecek debat je dengan manusia aku tak segi aku takut lah for debel aku segi. Akhir sekali dia kata rak wahai Musa fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ini nak ayat kata fuanga orang Banu selagu tu dah. Satu penakut lawan mulut dengan Nabi, lawan Allah. Sifat saya nakut. Musa dengan Tuhan mungkin pergilah aku duduk sini. Benar bila ayat hari. Oh, debel dia. Aku duduk sini. Sehingga Nabi Musa masa tu rak duduk di Tur Sinai. Dia dengan sebelum masuk di Palestin. Tak nak buat lagu mana. Doa Tuhan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafuruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wahai Tuhanku, aku tak kuasa dah nak kontrol fak ni. Allahu akbar. Kecuali cuba aku dengan abaiku. Tak awak lah mana nak fak ni. Kepala sungguh. Teruk. Dia kata aku tak kuasa dah Tuhan. Nabi Musa nak ngedebes sudah ni. Nabi Musa ni kalau banding masa Nabi Umar, Ya. gocos dia buah hati. Gocos dia mati dah. Tapi tak kuasa juga nak pergi nak kontrol Banu Israel. Doa wahai Tuhanku, aku tak kuasa nak kontrol fak ni. Pisahlah tubuhku dengan fak ni. Tuhan tu hukum selalu lah. Qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanah. Allah. Sebab apa dia pilih kelima 40? Supaya nak fracture fak ni habis, nak bagi jail fak ni habis. Allah. Hidup semula fak lain, hak tu lah jail uju hang. Allah. Ambil fak tu lagi buka Baitul Maqdis. Ya.
Pia awak Yusha bin Nun. Dia buka Baitul Maqdis. Dia buka ni boleh benar sungguh. Lalu tu lah Syekh Mayasi kata, aku boleh benar Quran ni, Quran ayat dah. Ni Quran. Ni Quran ni atau ngaji Quran. Dididikkan dengan Quran. Tu lalu tu lah 40 tahun mula-mula kita kena teruk. Angin An-Nakbah kita kena hamba. Kena tolak, kena bunuh, kena duk umuh kena rapah. 40 tahun mula bagi orang Palestin. Sekarang ni dia kena lagi tapi kena dengan kita boleh lawan. Amal kata nak seri lah. Habis training lah dikatakan. Lalu tu dia kata tahun 2027 ni. InsyaAllah. Ada 4 tahun lagi. 2027 makna kata negeri dia sama dengan 70 miliar tahun. Mau 70 miliar 80 ni atau ke 50 lah waktu tu. Nak je. Allah. Di sinilah kalau kita tengok dia kata kena wal jailul qadimu sayakunu jailut tahrir insya-Allah. InsyaAllah. Mana generasi depan waktu Tufan Aqsa perang. Buat lawan serai. Fak timur lepas tu pula. Tak fak ada lagi waktu tua lah kata tak. Lepas dah 7980. Lepas tu lah akan hancur Israel. InsyaAllah. Akan naik awak Islam semula. InsyaAllah. Palestin akan klik semula. Honing kalau kita kata tak sana Netanyahu orang dikecek tak? Netanyahu kau Netanyahu. Netanyahu dah. Ada saya masuk akhlak nama Netanyahu juga. Netanyahu dah. Netanyahu. Mula-mula kita ambil perkataan Netanyahu. Orang yang sendiri. Yang kedua Syekh Ahmad Yasin. Yang ketiga pula tak? Kita ambil dari segi ardul waqi'. Ardul waqi' mana apa? Benda berlaku sekarang ni pula. Hak ni sebelah Israel. Kadang-kadang kita tengok berita tak terbit ni. Orang Israel sekarang ni tinggal negeri Israel juta dah. Apa yang tu baik lah. Dengan sebab berlaku Tufan Aqsa ni lah. Tu. Ya negeri Israel ni dia tahu juga setengah orang ni dia kaji sejarah juga ngaji. Ya. Dia tengok nampak nak betul dengan hak kaji semua ni lari dulu. Setengah orang nak buat surat nak tubik gini dia tak rasa kata bagi jalan. Tubik kita klik lah. Banyak. Ambil ada pergi Tufan baru ni tubik juta lebih tak klik. Orang pergi jalan tak lebih sebulan pergi jalan. Biar pergi jalan sebulan tak ada. Kita tengok haji sah 45 hari. Ada. Lain orang tak ada. Biar pergi jalan mana ada lebih 40 hari tak ada. Hanya pergi jalan klik 70 hari tak klik lagi. Lari takut nak ricu. Ada. Nak kata orang di khabar dah. Ada. Lalu tu setengah daripada orang sendiri sepatu juga. Ini dikatakan orang sendiri orang Yahudi kata petugas dia kata tak negeri Yahudi ni dia kata negeri kena laknat Allah. Dan dia tak akan panjang lebih daripada 80 tahun. Orang dikecek ni. Dan saya biasa dengar lagi satu orang babo dia tak babo dia aku baju hitam topi hitam rambut cor panjang. Tu babo Yahudi tu. Tapi babo Yahudi seorang ni babo Yahudi di atas kitab betul lah bagi dia lah. Orang kata ahli sunnah lah. Tu. Dia kata kena semua yang berlaku di Palestin sekarang ni fak ni bukan fak Yahudi. Dia kata fak Sahyuniyah Zionis. Bagi dia ni dia beza lagi di antara orang Yahudi dengan Zionis. Kalau Zionis ni orang jahat bagi dia. Yahudi orang asal. Fak nak kajak Zionis ni. Tu. Fak ni nak beretah nak negeri, nak kontrol dunia. Dia kata fak ni duduk dengan salah. Duduk dengan salah, duduk dengan tok comel, duduk dengan kena laknat. Tak hidup lama ya tu. Dia kecek. Orang Yahudi kecek ni kita tengok dalam YouTube nya. Orang sampak dia kecek. Oyak tentu ya tosuk dia ambil kitab dia. Yahudi oyak lagu-lagu oyak soro 3 oyak. Nak oyak kata alamat berlaku sekarang ni sepatulah. Kalau kita tengok apakah Netanyahu kacau suruh tahan dia ni kacau sekali lagi. Walaupun tahan dia mati ramai. Ya. Mati ramai. Bila tu berkata 500 orang. Bukan 500, beribu mati. Mati beribu ni padahalnya bagi orang Yahudi ni teruk cakap dah. Mati beribu, sakit 10,000 lebih. Ya. Pada 2 yang lepas, berita dia tu sendiri yang antara orang yang sakit dia ni lebih daripada 13,000. Hak sakit. Hak mati ni beribu lebih masuk masa 2 yang lepas. Tapi berita dia kata 500 orang ya. Hal ni juga ada yang kecek tak betul semua. Ada. Yang kecek kalau 100 orang goyak 50. Ada. Kita tengoklah semua dah orang kaji bikot semua dah faham semua yang kecek. Lalu itulah sampai akhir-akhir ni nak tanya sebab gapo kah?
Khosuk dia. Nama apa ingat tak? Kosok saya. Tak ingat mana nama. Ada. Daniel Hagari. Nama sedap nama. Daniel Hagari tu. Tu ingat boleh. Kurus sikit tu. Ada kalau kualiti tu kasih kalah dia. Ada. Atau Yoaf Kalan. Hang ingatlah. Daniel Hagari dia kata okey kata pada akhir-akhir nak jumlah tahan mati ni banyak semua. Kalau orang sebut 8 orang. Kalau orang sebut 10 orang. Kecek dah cari jalan, cari tangan nak turun. Oyak benar-benar. Jangan ambil tu yang. Oyak benar-benar. Sebab kalau tipu tak. Rakyat dia sekarang ni satu tak. Pemberita ni dia tak percaya jumlah hak rubik di kerajaan lah tu yang kita tanya hospital. Ya. Hospital ni, terus saya sakit apa orang duk pubak lah ni. 100 orang. Jadi hospital ni pula tanya. Capur jumlah semua. Oh banyak Sebab pemberita ni tak percaya dengan khabar mari daripada hak kerajaan. Dia cari diri. Pertama, yang kedua pula. Tentera sama tentera hubungi mari tanyalah. Kai dia mati apa orang? Kai mati apa orang? Semua mati pun mati ramai. Yang ketiga pula. Ahli keluarga pula. Ahli keluarga tu cari anak jadi tahan. Tu tak boleh. Jumlah ramai. Ada. Kalau keluarga saya tu hanya abai duk mana lain. Tu tak boleh. Bukan sunhai. Tak mana lagi perih. Tak hilang dah mati. Ada. Yang keempat pula lah ni nak habis tahan. Nak habis tahan, dia kata raya Christmas dah. Mana raya Taipei ni. Orang bagi semua bukit orang Islam ni ada perayaan dia. Lalu tu ahli keluarga nak panggil anak kelai. Lalu tu masa ni lah rataban dia ni Tok Seri dikejut lah. Jumlah lebih mati. Takut sama masa Tok anak dia kelip bagi celah sekali happy birthday dah. Ya, makan tupak Makan tupak dah kena anak. Jadi raya bakar. Jadi raya bakar pula dah. Dia raya bakar. Anak aktif beda. Ni kata orang yang sekarang ni kabar kata berita hak tu baik sebelah kerajaan tu bahang. Ya. Bahang sungguh jumlah mati ramai. Allah Akbar. Itulah ambil sekat ni dulu. Ya, itulah. Sedang penutup masa je ke 10.30. Kita semangat lagi dan kita kuat lagi terbihan anak kita dan kita kena yakin kepada Allah SWT. Pada satu hari kita akan benih. Kita syahid dan kita akan benih. Kita kena yakin kepada Allah SWT dan kita kena tambah lagi semangat kita sebagai ayah dan ibu didik anak kita. Kita tak cukup kalau kita nak lepas anak-anak kita hidup lagu ni. Tak, sebab anak kita adalah generasi yang baru untuk nak membinakan, membawakan agama Allah SWT. Mari kita sama-sama didik terbiah anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan pada akhir majlis ni, dan insyaAllah minggu depan boleh jadi ustaz mana pula kita chance sekali lagi. Dan kita boleh ikutilah di dalam Wakaf TV ataupun Ta'awun TV. Dan kita diakhirkan dengan doa oleh ustaz. Okey, rasa 10 semangat lagi ni. Tapi nampak jumlah 800 hari lagi ni. Kau naik lagi. Apa amin. InsyaAllah kita dengar doa ustaz kita dan supaya kita penutup semua bakat-bakat amin supaya Allah SWT diterimakan doa kita di dalam kalangan kita semua insyaAllah. Silakan ustaz kita. Sebelum kita doa ni kita bahas sikit bahawa doa kunut nazilah ni mari pada Nabi kita semua. Ya. Bukan mari kita mikir diri dak. Ya. Kita cerita sikit masa ada lagi boleh. 7 minit ni. Boleh insya-Allah. Itu dak masa Nabi ni iaitu sahabat Nabi Al-Qurra. Nabi hatta sahabat dia 70 orang. Ya. Kok ngapa Quran? Hafazah. Hatta dia apa sebab kampung tu minta. Ya. Dia minta nak wahai Rasulullah, mintalah hatta orang ngajar kat sikit kampungku. Ya. Nabi orang nak kebaikan hatta lagi. Nak ayat kata kita nak kebaikan dengan sebab dia minta tapi dia balas kelik dengan bunuh sahabat Nabi 70 orang. Anas bin Malik dia kata aku tak pernah tengok wajah Nabi duka cita lebih pada masa ni. Ya. Saya kata Nabi bangun doa sebulan cukup. Ya. Berlaku sehari ni. Berlaku ni sehari ya. Kita sekarang berlaku 17 hari dah. Ya. Tapi kita kunut kita putus nak hari. Allah. Jadi balik ni. Ya taksir. Taksir nah. Masa Nabi berlaku sehari bunuh 70 orang habis. Habis cerita habis. Bukan perang dah. Bunuh habis. Ini berapa ribu dah. Bunuh 70 orang. Nabi doa sebulan. Allah. Abdullah Abbas dia kata tak? Qanatan Nabi SAW syahran mutatabi'an. Ya. Sebulan. Ikut-ikut. Makna kata dalam sebulan ni 5 waktu cukup. Saya tengok Abdullah Abbas sebut nama semaya pula. Fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi wa fi duburi kulli salatin. Sebut
nak ayat Nabi doa semua. Sebut lafaz Nabi doa. Nabi doa ni minta Tuhan tolong kepada orang Islam, minta Tuhan turun laknat. Turun bala kepada seluruh orang Islam satu. Lalu tu doa kuno kita ni boleh kita jadi kata doa Tuhan tolong orang Islam dan doa Tuhan racakan seluruh orang Islam. Ya. Dah itulah kita nak doa bersama dah. Tak banyak sangat. Iaitu doa ni kita bolehlah kita nak doa dalam semaya kita. Kita nak guna lafaz mana tak apa boleh dah. Ya. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. آمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في غزة وفي فلسطين. آمين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي غزة. آمين. اللهم داوي جرحاهم. آمين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسا من عندك وأنزل عليهم حجارة من السماء واجعلهم سنين كسنين يوسف. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقتلهم بسلاحهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.